bersih hati kita dengan besar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat baginda, para salafus salih, para guru kita, ibu bapa kita, ahli keluarga kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang telah mati maupun yang masih hidup sehingga hari kiamat, dan khususnya buat ayahanda Walid Al-Malik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya tadajina. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa ma taufiqi illa billah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas rahmat kasih sayangnya juga, dipanjangkan usia kita, dilapangkan masa kita, masih lagi diberi kita kemampuan untuk menghadirkan diri kita, dan yang paling penting menghadirkan rohani kita, menghadirkan hati kita dalam masjid yang penuh barakah ini, untuk kita menyambung satu perkongsian ilmu dalam perjalanan kita untuk kembali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Selawat dan salam yang tidak terhingga bagi junjungan besar dan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang merupakan kedua hasanah kita dalam perjalanan kita untuk kembali menjadi hamba Tuhan yang sebenarnya ini. Maka perjalanan baginda lah yang kita turuti, langkah baginda lah yang kita ikuti satu persatu, dan suka diulang kembali bahawa tiadalah sunnah baginda yang terbesar melainkan sunnah tauhid, kasih sayang dan kegembiraan rahmatan lil alamin. Ini tiga sunnah baginda. Ketauhidan yang mencapai martabat muraqabah dan musyahadah. Ini ketauhidan kita yang asal dalam arwah dahulu. Kasih sayang yang sehingga mendahulukan orang lain lebih daripada diri kita. Ini juga merupakan kasih sayang kita dalam arwah dahulu. Dan kegembiraan, rahmatan lil alamin, memberi kegembiraan kepada seluruh alam ini. Ini perjalanan baginda, sehingga disebut oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, orang yang paling baik itulah orang yang paling banyak memberi kegembiraan kepada orang ramai. Itulah manusia yang paling baik. Dalam pertemuan yang lalu telah kita berbincang, apabila kita menyebut nama Allah, maka di situ terhimpun akan segala zat, sifat, asma dan af'alnya. Maka tak perlu dipisah. Sebut saja Allah, terhimpun di situ 99 namanya, terhimpun sudah. Maknanya tak salah nak menyebut Ar-Rahman Ar-Rahim, ya Allah, apa ya Rahman ya Rahim. Tapi bila menyebut Allah itu terhimpun semuanya di situ. Sekaligus sifatnya pun terhimpun di situ, af'alnya pun di situ. Apatah lagi zat yang maha agung itu juga telah tersimpan padanya. Di dalam perjalanan yang kita terima daripada moyang untuk ulama ni kita, lalu kita berzikir menyebut Allah, maka sebenarnya kita telah menyebut akan segala hak bagi Allah Subhanahu wa taala tadi. Lepas dilatih menyebut Allah, Allah, Allah dalam qalbi kita, supaya kita memandang semuanya hak Allah taala, baik wujudnya, baik sifatnya, baik asma'nya, baik af'alnya, yang terzahir pada diri kita dan juga alam ini. Dalam mengenalkan dirinya, Allah Ta'ala telah mengenengahkan, mengutamakan
akan sifat Ar-Rahmannya. Itu disebut perjalanan dunia ini terletak di dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Nak beritahunya bahawa semua yang peraturan Allah Ta'ala di dunia ini adalah peraturan kasih sayang, peraturan cinta. Semua Allah Ta'ala buat ni berdasarkan cinta. Cinta bagaimana? Cinta Allah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebabkan cinta Allah pada Rasulullah, maka terciptalah sekalian manusia-manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Dan semua itu ditadbir oleh Allah Ta'ala dengan penuh rasa kecintaan. Itu Ar-Rahman. Itu diulang Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu disaran oleh ayahanda kita untuk kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 99 kali sehari. Sebagai mengambil ganti akan 99 Asmaul Husna. Sebab nak menghafal semua 99 tu tak semua orang boleh hafal. Tapi menyebut Bismillahirrahmanirrahim 99 kali amat mudah sekali. Itu disebutlah, banyak kan menyebut supaya sebati dalam jiwa kita bahawa segala apa yang Allah Ta'ala buat pada diri kita, terutamanya dan pada alam ini, semuanya di atas kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya berjalan di atas cinta, semuanya berjalan di atas kasih sayang, bukan yang lain daripada itu. Suka berkongsi apa yang disebut oleh Ustaz Bazalisah semalam dalam TV Al-Hijrah petang kemarin, tentang bagaimana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Bila sebut rahmat Tuhan ini disebut ada tiga ada tiga darjat. Maknanya bila seseorang hamba itu berbuat salah pada Tuhan, darjat yang pertama rahmat Tuhan melimpah padanya, Allah Taala mengampuni dia, memaafkan dia. Jadi Ustaz Bazalisah sebagian sebut buat kaitan dengan kita lah. Ini mudah lagi, ramai orang boleh buat. Orang buat salah, kita memaafkan, ramai orang boleh buat. Okey, itu pun ramai pun tak semua. Tahap yang keduanya, rahmat ini adalah dalam bentuk melupakan kesalahan tadi. Ini pun ramai. Ini kau tak ramai boleh buat. Dia buat salah, kita maaf, tapi ingat atau ingat? Ingat apa mati? Maaf dah, tapi teringat dalam hati. Ini pun susah dah. Okey. Ini lagi susah sebenarnya. Tahap yang ketiga, dah lah dia buat salah, kita maaf dah, kita lupa dah. Yang ketiga ni disebut menyayangi lagi. Kembali menyayangi dia. Ini memang lagi susah. Tapi inilah apa yang Allah Ta'ala buat kepada kita setiap saat, detik dan ketika. Apabila kita buat salah, mohonlah keampunan Tuhan, nescaya Allah memaafkan kita, Allah melupakan kesalahan kita, dan Allah kembali menyayangi kita. Yang mana sukar untuk kita boleh buat. Jadi boleh sebut kasih sayang yang tinggi yang diwarisi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sepatutnya kita sebagai umat baginda mewarisinya. Inilah sebenarnya, kita orang buat salah pada kita, kita maafkan, kita lupakan, bahkan kita mengasihi dia lagi. Tidak ada dah satu pun dalam jiwa kita, dalam hati kita ingat kepada apa yang dia buat dulu. Ini sebenarnya sebab tu boleh dikasihi itu, sebab kita mencontohi Allah Subhanahu Wa Taala, menzahirkan sebab hak Allah Taala itu semuanya hak Allah Taala. Inilah yang nak kita cuba amalkan dalam hidup kita. Mana kita nak cuba amalkan Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri, maka baru benar kita berjalan di atas perjalanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, susah, kita akui susah, tapi itulah perjalanan yang selamat, itulah perjalanan kebenaran, itulah perjalanan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tiada lain, tiada cara melainkan kita kena berusaha untuk mengamalkannya. Inilah baru jalan kecintaan Nabi, dan di sanalah jalan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini jalan cinta. Sebagaimana kata yang ada wali kita, suburkan cinta, sebarkan cinta, kerana dalam dirimu sudah ada cinta. Allah mencintai kita, Nabi mencintai kita, wujudnya kita. Dalam diri kita memang sudah ada sifat cinta, mencintai di alam arwah dahulu. Maka sebarkan kembali kecintaan Allah ini, kecintaan Rasulullah SAW kepada kita ini, kepada seluruh alam ini. Bukan sekadar pada manusia, hatta kepada jin, hatta kepada haiwan dan sekalian yang lain lagi. Perasaan cinta, itu benda yang besar.
Barang siapa yang melihat diri tanpa melihat Allah di sebaliknya, maka dia adalah terhijab, malah dibimbangi jatuh ke lembah syirik apabila merasai atau melihat sifatnya berdiri dengan sendirinya tanpa Allah. Ini penutup yang kita baca pada minggu lepas. Maknanya sinilah tak boleh kita terhijab daripada Allah SWT, sebab semua yang ada ini pada diri kita, bahkan pada alam ini, menzahirkan akan wujud Allah, sifatnya, asma'nya dan af'alnya. Kena ada hubungan, kena ada kaitan. Sebab itu kita melatih diri kita dengan berzikir Allah, 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 supaya setiasa apa yang berlaku, tiada lain yang kita ingat terlebih dahulu melainkan ingat pada Allah. Maka segeralah kita menghubungkannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dikatakan seluruh jasad ini, seluruh apa yang ada pada alam ini, setiap zarah itu berzikir dengan zikir Allah. Dan pernah kita sebut dahulu bahawa jantung kita pun berdegup, dia menyebut dengan menyebut nama Allah, 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 Allah. Bukan berbunyi lebdub, 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 tapi bunyi Allah, 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 Allah. Itu bunyi degupan jantung kita. Bahkan setengah ulama mengatakan nyamuk contohnya, ataupun mana-mana haiwan yang akhirnya mati di tangan kita, nyamuk gigit kita pun tepuk dia sampai mati, adalah akibat mereka telah lupa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Asbab je kita bunuh dia. Sebab sebenarnya dia sudah berhenti berzikir, maka tidak ada faedah lagi dia hidup. Maka dimatikan dia dengan jalan kita menepuknya. Ini ada pandangan ulama, wallahu a'lam. Betul, semua ada ni, semua berzikir. Semua getaran atom-atom tu, pergerakan elektron, semua berzikir Allah, 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 Allah. Semua yang ada. Betul, kalau kita melatih diri betul zikir Allah, Allah, Allah ni, kita boleh mendengar gema pada seluruh alam ini nanti. Hingga kita boleh mendengar aliran darah dalam badan kita pun memuji-muji nama Allah. Sama ada Allah ataupun nama-mana asma'ul husnanya, Ar-Rahman, Ar-Rahim dan sebagainya. Dia mengikut atas hal ehwal masing-masing, tak sama. Tapi ke mana-mana pun memang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pernah ada seorang sahabat tak boleh nak berjalan sebab memandang semua ada kalimah Allah semua di atas muka bumi ini. Dia tak nak gerak, tak nak melangkah sebab dia nak lebih jauh. Dia buka pada Allah, semuanya di atas kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amparan kapet yang kita duduk ni kasih Tuhan pada kita. Ar-Rahman, Tuhan terzahir padanya, lembut, sedap diduduk, dan sebagainya. Dia akan terzahir, terbuka. Sehingga keliling kita adalah semuanya kasih sayang Tuhan. Sehingga dengan sendirinya kita akan menjadi seorang yang bersabar, dengan sendirinya kita menjadi seorang yang pemaaf dan sebagainya. Inilah perjalanan yang telah ditunjuk oleh para moyang kita, para sesepuh kita, perjalanan yang diambil daripada para wali Allah Subhanahu Wa Taala, daripada para ahli sufi, jalanan zikrullah. Menyambung kita seterusnya, pembahagian sifat ketuhanan. Mana daripada sifat 20, sebut sifat 20, saya ulang lagi sekali supaya tidak salah faham. Ini satu kaedah perjalanan tauhid, adalah perjalanan tauhid sifat 20. Bukan bermakna orang yang tidak belajar sifat 20 itu tidak benar perjalanan tauhidnya. Suka diingatkan kembali, sebab sudah menjadi sindrom dalam masyarakat kita. Boleh sebut tak belajar sifat 20, tak lepas fardu ain dan sebagainya. Tidak. Yang penting ada tauhid yang benar, kaedah pembelajaran terserah. Sifat 20 ke, tauhid 3 ke, kulhu Allah sahaja ke, apanya. Tapi dalam perjalanan pengajian tauhid sifat 20, selain daripada dipecah kepada 20 sifat tadi, ada 4 balak. Ada sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Dipecah juga ia kepada 2 pembahagian lagi. Ini sifat istighna, daripada perkataan ghani, ini perkataan yakni kayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 11 sifat. Dan juga dipecah pada sifat iftikar, daripada perkataan fakir, yakni berhajatnya sekarang yang baru kepada sifatnya. Ada 9 sifat. Sifat istighna terdiri daripada sifat wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu bi nafsih, sama' basar kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Maknanya ada di situ sifat nafsiyah, salbiyah ada kecuali wahdaniyah.
Ada ma'ani dan ma'nawiyah. Sedangkan sifat iftiqar ada wahdaniyah, ini salah satu daripada sifat salbiyah. Serta ada ma'ni dan ma'nawiyah, tiada padanya sifat nafsiyah tadi. Pertama, sifat istighnar. Ini maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala daripada sesuatu yang lain darinya. Tuhan tu maha kaya, terlebih kaya daripada sesuatu. Apa yang difahami daripada kaya Allah Subhanahu Wa Taala dirumus, digaris oleh ulama kita di alam Melayu terutamanya, ditambah lagi. Setengah mengatakan ditambah lagi 3 sifat. Kalau tadi ada 11 asalnya, ditambah lagi 3. Yang pertama, tiada wajib bagi Allah menjadikan alam. Maknanya tidak wajib Allah cipta alam ini. Allah buat sebab Allah mahu menciptanya, bukan wajib, bukan terpaksa dan sebagainya. Kerana mustahil ada yang perintah Allah Ta'ala untuk mencipta alam ini. Maknanya Allah Ta'ala sebab Allah Ta'ala menghendaki mencipta, bukan kerana terpaksa. Kita terpaksa ada sebab Allah Ta'ala mengadakan kita. Allah Ta'ala nak meniadakan kita, kita terpaksa tiada. Bergantung pada Tuhan. Allah Ta'ala tidak bergantung pada sesiapa, pada sesuatu pun. Tuhan buat sebab Tuhan nak buat, tapi tidak wajib. Kalau Tuhan meniadakan alam pun tak apa, tak mesti ada alam ini. Yang keduanya, tiada mengambil faedah daripada segala yang baharu, kerana ia adalah mustahil. Bila sebut Allah Ta'ala itu kaya, maka segala yang baharu ini tidak beri faedah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah tidak mengambil faedah daripadanya. Sebab ia adalah mustahil Tuhan mengambil faedah daripada yang baru, sebab jadi lemah lah. Jadi lemah Allah Ta'ala bila setiap yang baru ini beri faedah kepadanya. Mana setiap ibadah kita dan sebagainya tidak ada pun kesannya pada Tuhan. Itu bahagian C. Yang ketiga, tiada memberi kesan sekalian perbuatan makhluk kepadanya, kerana makhluk adalah ciptaannya juga. Kita buat apa pun tidak berbekas pada Tuhan. Kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala tidak menambah keagungannya, tidak menambah kekayaannya. Kita durhaka pun pada Tuhan, tidak memberi, tidak mengurangkan sedikit pun keagungan, kehebatan, darjat dia sebagai Tuhan, tak terkurang pun. Itulah Allah Ta'ala. Ada pun tak apa, tidak ada pun tak apa kita ni. Mana ada kita ni, ada alam ini seluruhnya tidak bagi bekas sedikit pun. Kekal dia, cukup dia dengan diri dia sendiri. Cukup dia, cukup Tuhan dengan Tuhan saja. Tidak ada beri bekas apa-apa. Dah kita sembahyang, tak tambah berbekas ke Tuhan, cuma beri kebaikan pada kita. Mana semua apa yang Allah Ta'ala buat pada kita, perintah pada kita ni untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Tuhan. Tidak ada satu pun kepentingan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta semua makhluk berpakat melawan Tuhan, maka Tuhan tidak akan terkalah. Semua makhluk yang ada sekalian manusia sejak Nabi Adam hingga akhir zaman, setiap jin yang ada, setiap malaikat yang ada, setiap bulan, bintang, planet dan sebagainya, pakat lawan Tuhan sebagai contohnya. Tak akan dapat lawan Tuhan, tak akan jejah walaupun sikit, tak akan jejas. Itu hebat dan agungnya Allah. Itulah kayanya Tuhan. Sudah terlalu kaya, tidak perlu pada apa-apa. Berbeza dengan kita, bila pakai nama kaya masih tak cukup lagi. Ada 1 bilion, nak 2 bilion. Ada 1 trilion, nak 3 trilion pula. Ada apa, kuadrilion ke ada, apa lagi istilahnya, nak lagi. Tak cukup sebab kita tak kaya. Tuhan ni cukup. Sebab tu barang siapa memiliki Allah, maka dialah orang yang kaya. Sebab dia ada Tuhan kan, dia ada yang maha kaya, maka dia kaya. Cukuplah. Sebab tu sebut hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah, dialah sebaik-baik pewakil, dialah sebaik-baik wakil, pembantu, penolong dan sebagainya. Cukup. Sebab dia memiliki yang maha kaya. Itu sebenarnya bila ada Allah hidup, cukup dia dengan Allah itu, tidak berhajat dah kita pada yang lain. Orang tak sayang kita pun tak apa, orang baru kita pun tak apa, pitih ada pun tak ada pun tak apa, sama je. Sebab kita ada Allah, kita tenang dengan Allah, kita bahagia dengan Allah, sebab dia pemilik segala sesuatu. Dan kita yakin kalau Tuhan menghendaki, Tuhan boleh beri bila masa pun kita duit. Bila masa Tuhan boleh beri.
Macam-macam cerita boleh jadi. Macam baru ni ada orang share dalam Facebook, bagus juga cerita ni dalam WhatsApp. Seorang budak, ada seorang wanita balik kerja, pergi kerja tahu, pergi singgah stesen minyak. Stesen minyak hoi tak biasa singgah pun. Biasa masuk isi minyak kat lain, kita isi minyak situ. Okey. Dia masuk, biasa dia isi, dia tengok tu RM45 cukup dah. Tapi mai rasa nak isi 50, dia sebut isi 50 lah. Dia isi 50 siapa 45 betul-betul 45 cukup dah. Tinggal baki RM5 lagi. Dia malah nak pergi mitok depan tu, nak pergi keling balik kan RM5. Dia pun duk carilah orang lain tu isi minyak kan. Ita lambat juga tu, dia buat berhelah biar lama sikit situ kan. Dia masuk motosikal, kata isi RM5. Rezeki orang tu kan. Lepas pada tu tengah isi minyak motor tu lah nangis tuan punya motor ni. Sebab dalam poket dia ada RM3 je lagi. Dia kata kalau isi minyak nak makan minum macam mana, kata gaji lambat masuk. Tengok Tuhan tu, tengok Tuhan. Itulah maha kayanya Allah Subhanahu Wa Taala, bijak dia. Lepas tu orang duduk dengan Tuhan, kita tak takut rezeki mari ke mana-mana pun. Jangan bimbanglah kita, Tuhan akan bantu. Sekarang ni kita tak percaya Tuhan tu, masalah tu Tuhan tak bantu, mu tak percaya kat aku, macam mana nak bantu? Secaya. Percaya Tuhan beri lalu, Tuhan datanglah sumbernya. Allah. Lepas tu jangan takut sebenarnya duduk dalam dunia ni, jangan takut. Jangan risau. Dan yang paling penting, yang paling besar dalam pelajaran kita ni adalah jangan risau bila kita pindah ke alam sana. Ni, lama kita takut nak pergi ke alam sana. Alam barzah ni. Itu kita bimbang nak mati semua ni. Maksud saya, kata kat orang lain. Sebab kita risau macam Tuhan tak tolong kita di alam sana. Kan kita sebut dah minggu lepas rasanya. Satu rahmat saja di sini, 99 menunggu di sana. Dengan syarat kita benar beriman. Itu ya mutlaknya, dengan syarat kita benar beriman. Yang menunggu di sana adalah 99 kali ganda kasih sayang Tuhan. Buat sebutnya. Kalau di sini pun Tuhan jaga, bukan main dah kita. Wow, takkan di sana Tuhan biar kita. Walaupun di sana memang kata macam contoh daripada mahsyar dengan panah dan sebagainya. Betul, panah. Tapi kalau kita betul ada Tuhan, yakin pada tolongan Tuhan, Tuhan akan tolong kita. Jangan dibimbangi, jangan ditakuti. Sebab Allah tu maha pengasih, maha penyayang. Jangan buat ramai kita ni faham macam Tuhan ni suka hukum orang jadi. Jahat benar macam Tuhan ni. Suka tu nak hukum orang akhirnya. Buat salah nak hukum je. Dah. Kita kalau anak kita buat salah, suka tak kita hukum anak kita? Tak suka. Betul tak? Tapi kadang-kadang terpaksa hukum juga supaya beri pengajaran, betul? Kadang-kadang kita hukum pun tak sepatut dihukum, contohnya 10 rotang, kita mungkin 2 rotang aja, tak beri sepenuhnya. Itulah Allah Ta'ala sama. Kita buat salah kan, memang patut dihukum. Tapi Tuhan tak akan hukum sepenuhnya. Ini nak kasih Tuhan kita ni, Allahu Akbar. Maka jangan takut. Suka diulangi lagi, tak kala mana kita pergi ziarahkan azab, pesan pada dia. Marah-marah azab ni dia keluh kesah sebab dia ingat dosa dia banyak. Antaranya kena bisik padanya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Baru aja la ilaha illallah. Baru aja. Tak nampak ke sebut Allah, Allah. Kalau hati kita hidup dengan Allah, hati kita hidup dengan zikir la ilaha illallah, kita boleh pimpin dia zikir. Ada kaedah dia lah, kena belajar semula apa ni. Kita boleh hidupkan hati dia ingat pada Tuhan. Boleh masukkan zikir kita dalam qalbi dia. Dia akan hidup hati dia dengan Tuhan. Itu kita belajar tu. Yalah kata bila kita bateri kuat, boleh cah bateri kita orang lain tau. Sama lah. Bateri tak rok, tak payah cah orang lain ya. Memang dia hidup pun. Allah, Allah, Allah. Kan hidup insya-Allah. Dan kita sendiri pula boleh kita nazak, mari tak kala mana mari pada kita ingatan pada dosa kita yang banyak, banyakkan bersangka baik dengan Tuhan. Banyakkan bersangka baik dengan Tuhan. Ya Allah, memang aku banyak dosa, tapi Engkau Maha Pengampun ya Allah. Engkau Maha Penyayang. Kecil je dosa aku ni pada sisimu. Sebab aku dulu tiada, demi cintamu Engkau menciptakan aku. Dan kadang aku ada ini, memang aku ada buat salah, buat dosa, tapi cintamu melampaui dosa aku. Pengampunanmu mengatasi kesalahan aku. Ni dia.
Ni kayanya Tuhan, tak jejah. Maknanya sayang Tuhan pada kita tu, nak cover antara faktor kaya Tuhan ni, sayang Tuhan pada kita tu tak terguris dengan dosa-dosa kita. Tak terguris. Kita buat dosa banyak pun tak calo, tak ajar kita. Kita pun kalau cinta yang tinggi pada anak sikit-sikit salah, tak gegih pun. Tidak ada masalah pun, anak buat salah pun baliklah kata. Itulah Allah Ta'ala pun sentiasa menyeru kita, buat salah pun balik pada aku wahai hamba-Ku, mohonlah keampunan kepadaku. Hatta kau telah bunuh 99 orang sekalipun, baliklah pada aku. Ni kasih sayang Tuhan. Ini kayanya Allah Ta'ala. Tak jejah orang kata. Beriman dengan sifat kaya Allah menghancurkan faham Mu'tazilah dan Mujassimah. Yang mana kaum Mu'tazilah adalah kaum yang meletakkan akal lebih tinggi daripada Al-Quran dan hadis. Bahkan mereka sentiasa membahas sifat Allah, Al-Quran dan hadis berdasarkan logik akal. Jadi bila pakai akal sangat, akal terbatas. Dan banyaklah fahaman-fahaman yang salah tadi dengan akal. Sebab tu jangan dicari Tuhan dengan akal. Jangan. Kita belajar ni dah tak cari Tuhan dengan akal. Kita belajar ni sebagai panduan sahaja, bukan yang benar lagi. Cari Tuhan dengan beramal ibadah. Cari Tuhan dengan perasaanmu dalam amal ibadah tadi. Nescaya bila kita bersungguh-sungguh, Tuhan akan tunjukkan dirinya. Bukan tunjuk dalam bentuk keluar zahir gitu. Kita akan merasai kehadiran Tuhan. Biar Tuhan itu bukan hanya sebut di mulut kita Allah, Allah, bukan hanya di hati kita Allah, Allah, tapi kita merasai benar wujudnya Allah Ta'ala. Bukan disebut Allah tu amat dekat dengan kita, tapi kita merasai akan kedekatan Tuhan. Hingga terzahirlah. Bila benar dia amalkan, akan terzahir pada adab dan akhlak kita. Orang yang benar bertuhan ni bagaimana? Itulah orang yang pemaaf antaranya, orang yang sabar. Sebab dia ada Tuhan dengan dia. Sebab tu dia boleh sabar. Sebab melimpahnya sifat as-sabur Allah Ta'ala pada diri dia. Bukan dia sabar sebab dia sabar, melimpah sifat Tuhan pada dia. Sebab dia ada Tuhan kan, dia memiliki Tuhan dalam jiwanya, hingga terlimpah sifat Tuhan pada dirinya, sehingga menjadi seorang yang sabar. Jadi Allah tu maha kaya. Bila dia bersama dengan Allah, maka jadilah dia kaya. Kaya di sini maknanya bukan banyak piti, tapi kaya bermakna dia tidak berhajat pada sesuatu yang lain dah. Cukup hanya Allah. Hasbunallah. Seronok dah dia. Kan bahagia hidup kita kalau gini ke tak? Apa-apa berlaku pun senyum, sentiasa gembira. Bukan kata ni cerita orang lama cerita orang dulu-dulu tu, cerita para wali, cerita para sufi. Cerita zaman sekarang pun sama. Ada zalim lah Allah Ta'ala buat macam tu. Tak boleh kita menikmati benda yang mereka nikmati. Tidak, Allah itu tidak zalim. Benda ini masih ada pada hari ini, masih boleh diamalkan. Bahkan boleh zahir hal yang sama pada diri kita, keseronokan hidup dengan Tuhan. Dan ini yang paling ditakuti oleh musuh Islam. Bila umat Islam kembali benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini paling ditakuti oleh musuh. Sebab tidak ada apa yang boleh membeli kita. Sekarang ni kita boleh dibeli. Sebab kita takut ada yang kita gerung. Contohnya orang Melayu tak boleh tak akan nasi sari. Jadi senang je nak tawang Malaysia, sekat berah. Berah tak banyak Malaysia sekarang ni. Malaysia ni banyak mengeksport berah. Dia pakai sekat eksport import berah Malaysia. Seminggu lepeng beruk kata. Akak darah putih belaka lagi. Tapi bila orang ada Tuhan, tak boleh makan berah. Macam zaman nenek moyang kita dulu zaman Jepun, makan ubi kayu. Malam-malam ada pun. Sebab apa? Sebab mereka ada Tuhan. Itu beza dengan kita. Kenapa mereka kental jiwa mereka? Sebab mereka ada Tuhan dalam jiwa. Ini beza dengan nenek moyang kita. Zaman apa? Apatah lagi zaman Melaka, zaman Portugis tu. Portugis menang apa orang kata 15-11 tu, menawan Melaka. Bukan menang yang menang. Menang dalam keadaan setiap hari berperang. Allah tak panggil menang itu. Setiap hari perang. Tak aman pun, tak nak meretoh pun. Sekadar Melaka tu lah, kalau menang mesti dia meluas empire dia kan. Dia boleh pergi sampai seluruh apa empire Melayu Melaka. Dia tidak Melaka tu je, bandar Melaka tu je dia tawangnya. Tapi cerita kabur macam hebat menangnya, tapi tidak sebenarnya. Sebab orang dulu bertuhan. Orang dulu Tuhan ada dalam jiwa mereka. Ini satu sifat yang cukup hebat, cukup menjadi macam-macam lah, jadi berani dan sebagainya.
Tengok meriang pun tak takut. Ramai yang tidak loot pun di senjata. Bukan tidak loot kerana pakai azimat. Ini ramai orang salah faham ni. Orang kata orang Islam dulu tidak loot sebab pakai azimat lah. Mereka tidak loot, tidak kebal, menjadi kebal sebab Allah Ta'ala yang mengebalkan mereka. Macam Sayyidina Khalid Al-Walid. Bukan nak kebal pun. Sayyidina Khalid Al-Walid nak mati di medan, nak mati di medan perang, tapi tak mati-mati. Tapi luka pada badan dia amat banyak ni. Depan penuh dengan luka, belakang tak ada luka sikit pun. Nak kabur tak pernah lari pun. Tapi tak loot. Tuhan jadikan dia kebal sebab keyakinan dia pada Allah. Maknanya tajam itu bukan pedang. Yang menjejaskan itu bukan pedang yang boleh jejah diri dia, tapi Allah SWT. Jika Allah menghendaki, tak loot. Ini yang kebal yang sebenarnya. Ini kita belajar ilmu kebal sebab takut mati. Kita belajar tu. Mereka takut mati, itu cari azimat tu. Sebab tu dalam perang, orang Islam paling pergi depan. Paling tak takut kali mati. Kan rodoh kali. Orang Rom Empire dulu ataupun zaman sekarang pun general bos-bos semua duduk belakang laka. Sebab bos semua takut mati laka. Kalau dulu semua berani mati. Kan zaman perang apa tu? Perang Tabuk ke apa? Perang Tabuk. Ada 4 orang sahabat meninggal. Kalau saya sebut kan mati ni akhirnya naik pada Ja'far As-Siddiq. Saudara Ja'far bin Abu Talib. Akhirnya lain atik Khalid Al-Walid kan. Sudah sebut kan. Sebab panglima pergi depan. Bawa dera tu panglima kan. Ni tak orang lain bawa dera. Sebab tahu dah hok bawa dera ni jadi sasaran utama. Jadi panglima orang lain pegang dera, panglima tak pegang dera. Tak panglima pegang dera. Orang tengok dera masuk pada depan. Orang semangat ke. Ni Islam. Ketua tu yang paling berani sekali, yang paling tak takut pada segala sesuatu, yang paling cinta pada Allah dan Rasulnya. Ni baru jadi contoh teladan. Sekarang ni tidak. Panglima duduk belakang, duduk lain kaimah molek, duduk dalam kubu gitu. Tidak. Dia ambil kot tu cara dia lain. Dia bagaimana tunjuk oleh Islam. Sebab ada Allah dalam jiwa. Maknanya maha kayanya Allah sehingga hak lain takkan beri bekah. Mana tadi ya, tu jadi kebal tu. Beri bekah tertakkan pun tidak ada. Mana dia? Apabila tiada bersesuaian dengan akal, mereka akan menolaknya. Ini makna kaum Mu'tazilah hadis seperti peristiwa Isra' Mi'raj, soalan kubur, hal karamah, barakah dan lain-lainnya. Ini sebab duk gantung atas akal. Sehingga ada yang menolak peristiwa Isra' Mi'raj. Memang ada. Sebab dia tak logik kata. Mana boleh logik Nabi pergi ke Sidratul Muntaha sebagainya. Nak gerok lah mana, pergi ke Baitul Maqdis pun tak logik dia kata. Tak terima dah. Ada orang bersoal. Pernah jumpa atas kaum bersoal bulan terbelah 2 pun ada. Macam-macam. Sebab dia duduk pada akal dia. Dia lagi tak bukti, dia tidak dibuktikan sains. Dia tak nak terima. Ini berat. Bila bergantung pada akal. Sedangkan bila tengah Allah Maha Kaya, tak mustahil sedikit pun. Sebab Allah terlalu kaya. Allah Ta'ala boleh buat apa sahaja. Fahaman mujassimah pula, iaitu kaum yang menjadikan Allah, yakni menyerupakan Allah dengan sifat manusia, seperti ada anggota, memerlukan tempat dan sebagainya. Sebab maknanya bila kita kata Tuhan kaya, maka Tuhan tidak perlu pada sesuatu, harta tempat, harta masa, harta anggota, harta arwah dan sebagainya. Itu maksud dia. Maknanya bila kita faham Allah Maha Kaya, Tuhan tak perlu pada benda pun. Cukup dia dengan dirinya yang asal. Bagaimana dirinya asal? Jawapan yang paling tepat, wallahu a'lam. Bagaimana boleh menjawab? Bukan. Allah ni terlalu hebat sehingga hanya Allah yang mengenali Allah. Jawapan yang paling tepat adalah. Sebab tu dia kata oleh Imam Malik, bertanya tentang Tuhan, bertanya di mana Tuhan duduk antaranya, adalah bid'ah. Menjawabnya 2 kali bid'ah. Tapi demi belajar supaya kita ada garis panduan, tu kita baca garis panduan, jangan salah. Kalau sebenarnya tak nak jawab Tuhan ni, tak boleh nak jawab. Terlalu hebat dia. Tapi kita boleh cari dengan rasa kita. Akal kita tak dapat nak menduga Tuhan. Ni. Wujud Allah tu tidak dapat nak diduga. Sebab tu kita kena bersedia menghadapi segala yang di luar dugaan kita dalam hidup ni. Sebab Allah ni tidak terduga. Sebab tu kadang-kadang Tuhan buat macam-macam. Macam baru kemarin nak pergi tang stew zairah orang sakit.
Kita bawa kereta tempat memotong, ada kereta depan dia slow, tapi bila ada lorong boleh memotong, situ dia nak laju, kita mau pergi tepi put air tu. Patutnya situ je kita pergi, kita boleh potong dia kan. Kalau yang nak potong susah dah boleh. Ni kata Tuhan buat di luar dugaan, tak masuk akal kita mikir. Patutnya patut logik akal, dia buat slow kan. Maknanya bila ada dua lorong memotong je kan ke tepi kan, boleh kita potong, boleh ada. Ni dok lagi tepi laju juga, situ je lajunya. Tu kata pening nak mikir. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena bersedia di luar dugaan. Allah ni terlalu hebat, dia tak ikut skema. Memang Allah Taala buat skema, tapi ada masa Tuhan tak ikut skema. Sebab kehebatannya amat hebat. Bila kita bersedia untuk ini, kita akan seronok tu. Sebab tu ada banyak benda yang luar dugaan berlaku dalam hidup kita. Sebab Allah tu terlalu hebat, nak dapat diduga setiap apa yang dia buat. Bila kita bersedia dengan keyakinan bahawa Allah tu amat mencintai kita, Allah tu amat mengasihi kita, kita akan seronok. Sebab kita yakin Tuhan tak akan buat sesuatu melainkan sebab Tuhan suka pada kita. Macam bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bila diperintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk meletak anak dan isterinya, Siti Hajar dengan Nabi Ismail alaihissalam di padang pasir yang kontang. Ada tu memang Mekah kosong, tidak ada apa-apa pada masa tu. So ditinggalkan di situ. Kenapa dengan berani ditinggalkan? Sebab Nabi Ibrahim meyakini Allah Ta'ala amat mencintai mereka berdua. Allah Ta'ala tak akan buat benda tak baik untuk mereka. Allah Ta'ala menjamin segala-galanya untuk mereka. Nabi yakin. Nak takut apa? Allah suruh kan, ni jelas perintah Allah, buat je. Allah tak akan suruh buat benda yang merosakkan diri kita. Tidak mungkin. Walaupun pada zahir nampaknya memang bukan suami misali ya. Kalau hari ni kau berat tu lelaki macam ni. Ni bukan suami misali bukan contoh yang baik. Tapi dengan buat begitulah sebenarnya mendidik isteri dan anaknya akan ketauhidan. Jadi misali tau. Lebih misali ya tau. Itu sebenarnya Tuhan nak ajarnya. Siti Sarah pula, Siti Hajar pula boleh jadi gitu tu. Dia tanya kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak nak jawab nak kabur ni. Dia tanya, siapa yang, adakah ini perintah Tuhan? Baru Nabi jawab, inilah perintah Allah SWT. Kalau ini perintah Tuhan, aku menerimanya. Dengan rela hati. Itu sepatutnya kita ada. Baru betul ada ketauhidan yang kental. Sebab apa? Tadi dia yakin Allah tu Maha Kaya. Allah tak akan menzalimi dia. Kita sama sebenarnya di dunia ni. Tuhan letak kita mana pun kita pergi je. Apa yang nak kita takut? Sebab kita ada Allah. Yang kita jadi takut sebab apa? Kita dengan Tuhan ni kita kata tak berapa ngang lah tu, tak berapa kacik. Tu jadi takut tu. Tu jadi orang negeri ni apalah pula mari musibah, apalah gini, apa tu banyak apa tu. Banyak bersoal. Sebab kita tidak mantap hubungan kita dengan Tuhan. Kita kurang meyakini akan Allah itu Maha Kaya. Kalau benar sebati kekayaan Allah Ta'ala dalam jiwa kita, cukup. Hasbunallah, cukuplah Allah. Maka kita akan jadi orang yang paling bahagia di dunia ini dan juga di akhirat sana nanti. Seronok hidup kita dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Yang kedua, ini sifat iftikar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ini berkehendak tiap-tiap yang lain kepadanya. Jadi di sini juga datanglah dua sifat tambahan, dua fahaman tambahan. Yang ini pertama, alam dijadikan, maka mustahil ia qadim. Ini ia sedia, mustahil. Sebab berhajatnya yang lain daripada Tuhan kepada Tuhan yang Maha Kaya. Jadi berhajatlah juga alam ini kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka berhajat alam pada Allah Ta'ala, maka tak mungkin alam ini boleh jadi dengan sendiri. Tidak. Alam tidak sedia. Alam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila sebut alam, makna sekalian yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, itulah alam. Meliputi segalanya, hatta diri kita, para malaikat, para jin, syurga, neraka dan sebagainya. Yang kedua, tiada memberi bekas segala perbuatan makhluk dengan tabiatnya. Allah jua yang memberi bekas tadi. Maknanya makhluk, contohnya api, tidak membakar kerana tabiat api itu membakar, tapi api membakar kerana Allah menghendaki ia membakar. Pedang, macam kes Sayyidina Khalid Al-Walid tadi, melukakan, bukan kerana pedang itu tabiatnya melukakan,
tapi pedang melukakan kerana Allah menghendaki pedang itu melukakan. Kuasa melukakan tu duduk pada Tuhan, bukan pada pedang. Pedang hanya alat. Makanan hanya alat untuk kenyang. Tapi kuasa mengenyangkan mutlak duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ni faham boleh? Kita makan obat, bukan obat yang menyembuhkan. Obat hanya alat. Kuasa menyembuh duduk pada Tuhan. Sebab tu kalau kita makan obat jenis A, tak baik-baik, orang lain makan baik. Lepas tu dia kata dak sekung, istilah aja dak sekung. Dak apa? Istilah saja. Sebenarnya nak khabar itu sebenarnya pengajian tauhid kalau kau faham. Nak khabarnya tidak berkuasanya obat ni. Obat tidak ada kuasa menyembuh. Yang menyembuh itu Allah, mutlak. Mutlak kuasa setiap sesuatu pada Tuhan. Ini hanya ada alat. Macam kata makan tadi mengenyangkan. Sampai tahap para sahabat ketika mana mereka di pulau, di padang pasir selama 3 tahun makan apa? Berapa ramai yang mati? Tak ramai. Sahabat makan apa? Ada apa di padang pasir? Ada rupuk, air pun susah. Tapi bagaimana boleh hidup 3 tahun? Ni. Sebab tu kata di akhir zaman nanti, bila muncul Dajjal laknatullah, kita sedia kita ikut-ikut zaman kita. Ada pandangan berkata demikian. Tak kala mana disekat makanan kita, contoh dia kata sekat beras, tapi bila kita ada Allah, boleh makan benda lain. Niat kata innama amalu binniyat, makan zikir yang kata. Itu berzikir la ilaha illallah ya Allah, dengan zikir ni kenyangkan aku. Sebab tak nak makan nasi kata. Makanlah zikir. Sebab yang mengenyang bukan nasi. Nasi hanya alat. Sekarang ni alat nasi sudah tidak ada. Maka terpaksa cari alat lain. Sebab nasi yang Dajjal nak beri dengan syarat jadi kufur. Walauzubillah, tidak mahu kita. Baik, kita makan zikir. Makan zikir. Ataupun makan benda-benda lain yang mungkin ada lagi pada masa tu. Makan dengan solat ke kita kenyang ke? Itu hal pada masa itu. Sebab yang kuasa duduk mutlak pada Allah SWT, bukan pada benda. Ini nak difaham di sini ya. Ini jangan gantung pada yang lain. Bergantung hanya pada Allah. Berobat kita, tapi bukan obat yang menyembuh. Makan kita, tapi bukan makanan yang mengenyangkan. Minum kita, tapi bukan air yang menghilangkan dahaga. Itu nak difahami. Dinamakan sifat iftikar kerana berhajat sekalian yang baharu kepada 9 sifat tersebut untuk berfungsi. Maknanya makhluk berhajat pada sifat adi untuk mereka berfungsi. Tanpa 9 sifat ini, satu zarah atau debu pun tiada mampu bergerak di alam ini. Segala yang baharu bergerak dengan dikudratkan Allah. Kudrat Allah pula melazimi sifat iradahnya. Sifat iradahnya bergerak di atas ilmunya. Ilmu bergerak di atas sifat hayatnya. Segala gerak alam ini sama ada zahir atau ghaib adalah di bawah kekuasaan Allah yang satu, yakni wahdaniyah. Dan alam akan binasa jika ada 2 kudrat, 2 iradah, 2 ilmu dan 2 zat. Alhamdulillah. Jadi maknanya setiap detik, jadi disebut kita yang ada tenaga yang kosong, ada di potensi saja kan, berpotensi. Maka potensi kita ini berhajat kepada Tuhan yang berkudrat untuk memakbulkan hajat kita. Kita ada keinginan kan, jadi kita berhajat Tuhan yang ada kudrat, ada kuasa untuk memakbulkan hajat kita. Kita juga berhajat supaya Allah ni memiliki sifat iradah, berhajat pada sifat iradah Allah supaya Tuhan boleh beri ada kehendak Tuhan untuk menentukan keputusan, memberi keputusan pada hajat kita. Contoh kita doa lah ni. Mana kita nak Tuhan ada kuasa untuk makbulkan doa kita, tapi kita juga nak Tuhan ada sifat iradah. Maknanya kita berdoa, ya Allah panjangkan umur aku contohnya. Jadi kita nak Tuhan ada kehendak untuk sama ada memakbulkan doa kita, panjangkan umur atau pendekkan umur. Mana untuk menentukan keputusan, sebab Tuhan lebih tahu. Kan? Kalau tak tahu lah, Tuhan kata nak panjang ke nak pendek umur, tak tahu je. Tak nak buat benda lah jadi. Dan juga kita nak berhajat pada Tuhan itu yang bersifat ilmu, ada ilmu, supaya bila Tuhan buat keputusan adalah keputusan yang terbaik untuk kita. Jadi kita minta panjang umur, tapi kalau Tuhan tak tahu panjang umur tu baik ke tak baik kita, masalah kita. Tuhan panjang umur tapi kau panjang umur kau jadi kau buat salah banyak, tak bagus lah kan. Tapi dengan panjang umur tu kau bagus kita dalam ibadah, dalam keimanan, ketauhidan, maka Tuhan kata ini panjang umur bagus untuk hamba aku ini, maka panjangkan umurnya. Kesedap. Sebab Tuhan ada ilmu, Tuhan tahu. Juga kita berhajat pada sifat hayat Allah SWT untuk memberi kehidupan kepada kita.
Jaga-jaga berhajat Allah tu bersifat wahdaniyah, supaya bila Tuhan buat keputusan Tuhan adalah mutlak. Tak boleh orang lawan. Tuhan nak panjangkan umur kita contoh tadi, maka memang panjang umur lah, tidak ada orang lain boleh bangkang, tak boleh. Contohnya ada Tuhan lain, contohnya bangkang. Macam ialah agama lain ada kata ada dua Tuhan, Tuhan langit, Tuhan bumi. Kau perang Tuhan tu dua, kita makhluk gimana tak tahu. Tuhan A kata pergi kanan, Tuhan B kata pergi kiri, gimana kita belah dua kata. Tu contohnya tak boleh. Jadi sebab tu penting pada sifat wahdaniyah Allah. Sebab tu kita berhajat pada sifat tersebut. Ini kita berhajat pada sifat istighna Allah Subhanahu wa taala. Itu ceritanya. Memahami sifat iftikar Allah akan menghancurkan fahaman qadariyah yang bertuhan kepada kuasa diri. Qadariyah adalah pecahan kepada fahaman Mu'tazilah juga. Mereka berpegang bahawa buatan manusia dicipta oleh kuasa manusia sendiri. Allah tiada tahu akan perbuatan manusia itu melainkan setelah dilakukan. Ini fahaman Qadariyah. Qadariyah kata gitu. Mana Tuhan beri kuasa pada kita, maka atas kitalah nak buat gana-gana. Lepas kita buat baru Tuhan tahu. Sebab tu Tuhan baru dicatat oleh malaikat supaya ada rekod. Belum tidak tahu sebenarnya. Sedangkan faham ahli sunnah kata Tuhan tahu dah kita nak buat benda. Tuhan sudah tahu. Sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala yang beri kuasa tu ketika pelaksanaan itu berlaku. Bukan kuasa tu diberi keadaan beri gitu with the box sekaligus. Yang kita faham dah dipersifatkan beri ambil. Tu. Bukan mutlak hak kita, bukan mutlak di tangan kita. Beri dah nak pegang Tuhan tarik balik. Tu. Allah sudah tiada kuasa lagi atas manusia setelah diberinya kuasa. Ini fahaman Qadariyah tadi ya. Hanya melihat dan memerhati sahaja tindak tanduk hamba-Nya. Ini kata fahaman Qadariyah. Tuhan beri pada kita, Tuhan suruhlah kita macam mana. Tuhan hanya tengok, perhati, tanda kata untuk tindakan apa akhir zaman, apa tindakan di alam mahsyar nanti, di alam akhirat nanti. Ini salah, ini hukum. Mereka yang ni fahaman Qadariyah berpegang pada hukum sebab dan musabab memberi bekas, seperti api memberi bekas untuk memanaskan sesuatu. Ia bertentangan dengan fahaman Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan dialah yang menjadikan kamu dan apa-apa yang kamu kerjakan dan segala perbuatan kamu. Surah As-Saffat ayat 96. Tuhan yang cipta kita, dan apa yang kita buat itu pun ciptaan Tuhan. Semuanya hak Tuhan. Tidak ada kuasa satu pun pada kita, tidak ada kehebatan apa pun pada kita. Tidak ada. Berhajat kita benar pada Allah Subhanahu wa taala. Pada barang siapa yang benar mengamalkan zikir la ilaha illallah dengan menanamkan maksud sifat ma'ani tadi, Allah tu maha berkuasa, maha mendengar, maha apa, Allah tu kudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Dia akan memahami apa itu iftikar. Dia akan memahami apa itukah iftikar kita pada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu yang dimaknakan berhajatnya kita pada Allah Subhanahu wa taala. Itu kena faham. Maka jika beginilah keadaan kita pada Allah SWT, kita ni hanya ada kosong, energi yang kosong, ada potensi saja setiap saat. Setiap saat benda ni berlaku ni. Kita berhajat pada Tuhan setiap saat. Kita berhajat pada kudrat, iradah, ilmu, hayat, wahdaniyah Allah SWT ni setiap saat. Mana kita berhajat pada sifat istighna Allah SWT itu setiap saat, setiap detik. Di saat ni panjang kok, satu saat, setiap detik dan ketika. Kita berhajat pada Allah SWT, maka bagaimana mungkin kita boleh berlaku sombong? Maka tak boleh kita sombong. Kita tidak ada apa-apa pun, pangkat, harta, darjat, keturunan, tak boleh apa-apa pun. Tak boleh nak kata berbangga dengan apa pun. Berbangga inilah yang bahaya. Ini sifat iblis. Sombong itu sifat iblis. Rasa lebih daripada orang lain itu sifat iblis. Tak boleh. Salah. Ingat, ulang kaji. Sifat iblis ni hak paling ketara ada 3. Satunya inilah, rasa lebih baik daripada orang lain. Ana khairu minhu, kata iblis kepada Nabi Adam AS, kepada Allah SWT ketika protes. Nampak Allah Ta'ala suruh sujud pada Nabi Adam. Aku lebih baik daripadanya. Aku dicipta daripada api, dia daripada tanah. Itu darjat ataupun keturunan. Tak boleh.
Ataupun tidak disebut lebih baik ni segi ilmu, segi ibadah, dari segi apa, harta benda dan sebagainya, tidak ada. Itu kesombongan, semua bagi kesombongan. Iblis yang kedua sifat sombongnya dan merasa aman daripada murka Tuhan. Jangan ada sifat tu. Ya. Waktu kita tidak mahu hukum orang lain, sebab kita sendiri pun tak tahu kita di mana. Kita sentiasa mengharap kebaikan pada orang lain, sentiasa bersangka baik, sebab dengan diri kita sendiri kita tak tahu di mana tempat duduk kita. Atau pada orang kafir sekalipun, belum tentu matinya mati kufur, walaupun telah ditanam dalam kubur orang kafir. Belum tentu. Mungkin di saat dia mati dia mengucap dua kalimah syahadah, tapi keliling dia keluarga dia orang kafir belakang. Tidak mahu mengiktiraf ucapan dia kan. Boleh jadi. Lepas tu dia tanam kubur orang kafir juga. Kita pun bimbang di akhir kalam, kita takut ada kesalahan kita, keegoan kita ke tadi, kita ada mengata pada orang ke, wa na'udzubillah, Tuhan palingkan lidah kita. Tak kala mana kita nyawa dihalkum kita, wa na'udzubillah. Maknanya hak patut kita bimbang. Sebab kita hukum orang dengan mudah. Kita dah meletakkan orang, sedangkan Allah Ta'ala belum kata lagi hambanya bagaimana. Kita kata dah, siapa kita nak kata ke orang? Apa hak kita nak kata pada hamba Tuhan begitu begini? Apa hak kita? Bukan kalau kita telah merampas hak Tuhan pada masa tu? Mungkin sebab Tuhan murka gitu kan, Tuhan balik hati kita, wa na'udzubillah. Maka takut kita. Jangan kata pada orang apa-apa cukup. Tak mau kata kafir tidak mahu, munafik tidak mahu, begitu begini tidak mahu kata. Sebab kita tak tahu diri kita ni bagaimana di sisi Tuhan. Adakah Tuhan menilai kita dalam kebaikan atau sebaliknya, wa na'udzubillah. Ni bahaya lidah ni. Kena jaga kata. Selagi minta nampak luar ni semua hak Tuhan, sebab tu lidah dia jalan laju. Nampak semua ni hak Tuhan, tak berani. Hatta anak kita pun bukan anak kita, amanah Tuhan. Nampak ni hak Tuhan, tak mudah-mudah nak kata begitu gini pada anak kita. Tak boleh. Susah lidah kita nak menyebut dia susah. Paksa kata, memang dengan sendiri kita ibarat tu bawa kereta kau, nak kata dia ibarat bawa kereta, memang tarik handbrake dulu lah, belum kata apa-apa. Berhenti dulu tu nak kata apa-apa pun pada anak kita. Takut tersalah bahasa, takut kita akan berdepan dengan Tuhan pula hal itu. Apatah lagi dengan orang lain dan sebagainya. Sama je. Jangan sombong ni dah faham. Maka kena taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Taatlah. Jangan sombong, jangan lawan Tuhan. Maka kena taat perjalanan kita. Dan yang keduanya, tidak boleh bergantunglah pada yang lain, sebab Allah yang Maha Kaya. Kenapa nak bergantung pada yang lain? Tak boleh mengharap pada orang lain. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allah tempat mengharap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padamu aku sembah, padamu aku mohon pertolongan. Jangan minta pada orang lain. Orang lain ni boleh minta tolong sebagai wasilah sahaja. Ni wasilah, tak salah. Macam kata minta duit dengan mak, tak salah, wasilah je. Wasilah nak datang rezeki tu kok mana, cari kerja, wasilah sahaja. Tapi pergantungan pada Allah. Jangan bergantung hati kita pada yang lain. Anak kita nak periksa tahun ni, jangan bergantung pada tuition, jangan bergantung pada belajar sekolah, jangan bergantung pada ulang gaji, jangan. Itu wasilah sahaja, itu kaedah sahaja. Bergantung kita pada Tuhan. Bila kita mendidik anak kita, jangan kita bergantung anak kita berjaya jadi anak yang baik pada apa yang kita buat, pada kita atas sekolah agama, sekolah pondok dan sebagainya contohnya, ataupun sekolah ni ngaji Quran, mana pagi jaga semua, sentiasa dijaga. Jangan bergantung pada usaha kita, tapi bergantung kita pada Tuhan. Macam yang saya share dah hari tu, lama dah pernah share dulu. Ada seorang kakak tu gitu lah. Anak dia habis cara dah di atas sekolah agama, lelaki 2 orang, tak 3 tak 5 pada masa tu, tapi tetap jadi bermasalah. Sehingga bila kakak tu tanya, kenapa Ustaz, kenapa? Kalau Allah Ta'ala beri saya menjawab tadi lah, sebabnya kakak bergantung pada diri, bukan bergantung pada Tuhan. Bergantung pada usaha, tidak bergantung pada Tuhan. Itu tak baik-baik anak tu. Sebab kita gantung pada masalah tauhid. Kau masalah anak, masalah diri kita. Kita yang salah, anak tak salah dah. Anak kita sekolah hak betul, belajar fardu ainnya, siang malang semuanya, belajar Qurannya, pergi sekolah agama lagi. Tapi sebabkan kesilapan mak yang bergantung pada usaha, maka kesangnya pada anak. Itu kita kena betul diri kita dulu. Dalam apa saja yang berlaku keliling kita, terutama pada anak-anak kita, dia tak lari kata.
Kalau sistem dalam sistem kepimpinan satu organisasi, kalau anak buah buat salah, dia mesti salah utama bos. Dia kena salahkan bos dulu, bukan salahkan anak buah. Dan anak kita buat salah, kita dulu, mak ayah kena pandang di mana salah kita, cari salah kita dulu. Dan memang ternyata banyak salah kita dulu sebenarnya. Ada orang ngosek apa lah kan tadi kan. Gitu kan, jangan kata pada lain, maka bertawakallah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat dia. Kau jangan semua kita taat, kalau apa tak gantung pada lain ni, kita bertawakal pada Allah. Bertawakallah pada Tuhan. Serahlah diri kita pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tu janji Tuhan. Maka jangan takut apa saja. Kita ada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah. Allah Maha Kaya, cukuplah Allah. Ni nak berdepan kata serangan dajjal apa benda semua ni, memang segi akal kita gini hebatnya teknologi. Jangan takut sebab kita ada Allah. Ni kata. Ni kata nak datang apa tahun ni bunyinya apa mata wang kita jatuh kan, sebab harga minyak makin jatuh, makin nilai ringgit semakin jatuh. Mana bacaan orang antaranya ekonomi akan merudum. Jangan takut sebab kita ada Allah. Bukan wang ringgit yang menjamin kehidupan kita, yang menjamin kehidupan Allah Ta'ala. Bukan wang ringgit yang menjamin rezeki kita, menjamin rezeki kita Allah Ta'ala. Makan sesuap, Allah kata kenyang-kenyang. Makan 2 pinggang, Tuhan kata tak kenyang, tak kenyang. Kita ada Allah, jangan takut. Yang ni yang musuh cuba menyerang kita, dia menggugat keimanan kita. Kata kau sekat makanmu, habis ya. Matilah, kebululah ini. Kalau kita tidak ada Tuhan, kita akan memang akan kebuluran dan sebagainya. Kita pun mula resah-kelisah. Bila orang ugut pun, tak apalah, siang kan anak cucu kita serenda kat Tera Putih ya. Siang kan anak kita lapar mati lagi. Tapi kita ada Allah, tak apa, Allah akan pelihara. Sebab apa mati? Dan Allah itu yang terbaik untuk dia. Sebab tu kata yang Malik itu pesan baru ni, bila berlaku kematian, ada satu kematian baru ni pada mak mertua dia, dapat ilmu baru. Maknanya sebenarnya kematian ni satu kenikmatan, satu kegembiraan. Maka jangan bersedih terlalu banyak padanya. Satu kegembiraan, berpindah pada Allah yang lebih indah, Allah yang lebih baik. Terutamanya kalau yang mati tu orang yang sakit. Yang sakit mana dia sudah berhenti kesakitan dia, sudah masuk ke alam kenikmatan molek. Mati lah. Biasa orang mati sakit ni memang mati molek, muka bercahaya, berseri lah. Ramai orang akan mati sebelum mati dia sakit panjang. Memang majoritinya mati dalam keadaan baik. Sebab inilah nikmat Tuhan bagi sakit panjang. Sebab apa? Dengan sakit panjang hidup di rumah je, tak gaul dengan orang lain. Tak ada dah cakap-cakap orang ni. Nak ngata kat orang pun tidak ada dah. Dia pun tahu dia sakit. Nak ngata kat orang macam mana? Mulut pun berat dah nak cakap. Tuhan pelihara sebenarnya. Sangat-sangat akhir tu. Kan ni kata sayang Tuhan kita, sayang Tuhan tu. Macam-macam hal Tuhan buat supaya Tuhan menyelamatkan orang-orang ni pada hamba-hamba dia ni. Antara kalau orang sakit gitu. Terutama kalau sakit dalam perut, orang kata. Benda-benda dalam perut ni tu. Memang wajah berseri-seri. Maka apa nak ditangisi sangat? Tangislah sebagai fitrah. Cukup itu kegembiraan untuk dia. Bahkan kegembiraan untuk kita, sebab takutlah makin lama dia hidup, makin kita tak sanggup nak jaga. Awal ni boleh tahan lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan okey lagi. Kita takut masuk setahun, 2 tahun, kita pun mula mecok kata, mula tak nak pergi dah. Wah, susah dah waktu ni. Takut jadi gitu. Pada masa tu tadi boleh pahala, start kita boleh dosa kata. Takut jadi gitu. Dia Tuhan tahu. Tuhan sekat lalu. Ini kasih Tuhan. Tersalah dalam berbagai cara. Anak pula kata, kalau betul mati anak. Anak mati muda. Anak mati belum balik. Ini ahli syurga. Seorang ibu kematian anak masa kecil, jangan lagi, memang dia sedih. Patut gilah beri khabar gembira dia. Bersabar wahai ibu, anakmu menunggumu di alam sana. Dia menunggumu di padang mahsyar untuk beri air minuman padamu. Itu tak ada anak gitu. Siapa dia tunggu kita di padang mahsyar beri air? Orang mati anak kecil ni ada anak tunggu nak beri air di padang mahsyar. Kadang panas terik tu. Dia gitu siapa tunggu? Maka amat kegembiraan pada dia, beri khabar gembira. Mati pula belum akhir balik, mati memang confirm ahli syurga. Allah lebih tahu. Kok orang kata kita tak tahu, tak kata pada anak mati tu. Mungkin bila anak ni umurnya panjang, mungkin jadi anak durhaka ke, siapa tahu.
Tapi sayangnya Allah Ta'ala kerak benda-benda tu berlaku. Asbabnya nak kata kebuluran, tu asbab saja. Ni yang tu kata kena, ni kata bila kena buka hati kita, biar kita kembali meyakini Allah Ta'ala, maka kita banyak boleh berlapang dada ni. Maka tadi bila Allah ni bersifat istighna, tak boleh sombong, tak boleh bergantung kepada yang lain, maka boleh kita taat dan tawakal pada Allah. Maka ini yang dinamakan sebagai takwa. Takwa hahuna, kata Nabi. Ini dalam data ni, takwanya di sini. Bila ada taat, bila ada tawakal, baru lahir ketakwaan dalam jiwa kita tadi. Ini sebenarnya nak difahami dalam perjalanan ni. Mana tak kira lah belajar kaedah mana pun tauhid, akan pergi ke sini, samalah kita ceritanya. Banyak bergantung pada Tuhan, mengharap pada Tuhan, itu ada sifat tawakal, itulah perjalanannya. Tak apa nak belajar kaedah mana pun. Jadi kita belajar sifat 20 ni antaranya. Dengan sifat istighna, iftikar ni, ini sasarannya. Yang tempat lain mungkin mengajar dihurai lagi panjang. Itu kaedah, satu kaedah saja. Tapi bagi agenda walik-walik kita, cukup dengan memahami begini sudah cukup perjalanan kita dalam perjalanan sifat 20 ni sebagai asas ketauhidan. Yang paling penting adalah berjalan rohani kita di atas perjalanan tauhid ini. Okey. Sambung kita menerus pada bab seterusnya, bab yang kelima. Tauhid setinggi-tinggi ibadah. Allahumma salli ala sayyidina. Wahai para pencinta Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga benar kita ni para pencinta Allah. Jumhur ulama Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, jumhur ulama ahli sunnah wal jamaah, terutamanya aliran Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi, bahkan juga mana-mana imam yang lain, menafsirkan iman itu dengan tasdik. Menafsirkan iman itu dengan yakni membenarkan. Tasdik itu membenarkan. Ini membenarkan ajaran baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan iman pula dibahagi kepada 5 kategori. Ini dalam kitab apa nama tajuk kitab ni? Aqidatun Najin, ada tak silapnya. Dia pecah iman tu pada 5 kategori, ini 5 matrabat, 5 tahap. Okey. Yang pertama disebut sebagai iman taklid. Taklid ni bermakna iman yang terbit daripada meyakini perkataan guru. Ini iman ikut-ikutan. Taklid ni ikut-ikut. Dia mengikut saja. Dia percaya guru dia khabar benda yang betul. Dia percaya pada mak ayah dia. Mungkin guru ni mak ayah, mungkin ustaz-ustazah, mungkin tak kituk dia. Dia terima bulat-bulat kata. Dia terima bulat-bulat je. Tok guru dia khabar Tuhan ada, ada lah. Sebab apa Tuhan ada? Tok guru khabar Tuhan ada, mak khabar Tuhan ada. Tu. Dia terbit daripada situ je. Dia tidak ada sandaran apa-apa pun. Sandaran dia hanya yakin kepada perkataan guru. Maka bila benar gurunya, maka benarlah dia. Tapi kalau dapat guru yang salah, di sini yang bahayanya. Dia ikut saja, macam kata zaman kafir Quraisy dulu kan. Nenek moyang sembah berhala. Dia ikut nenek moyang je, dia sembah berhala tak. Jadi ini kita tidak mahu. Macam hari ni kita di alam Melayu, ada nenek moyang kita buat benda ni, kita buat juga ikut. Jangan ikut saja. Kena ada faham lah. Betul ke tak betul benda tu. Betul baru ikut, salah tinggalkan. Kalau benar ikut lah, tak salah. Ada hujah di sebaliknya. Terima ya. Macam kata yang apa, yang nenek moyang kita buat baca Yasin malam Jumaat. Memang Nabi tak buat. Contoh kata. Tapi ada sandaran dia tak? Ada sandaran. Boleh ikut lah. Tak salah kan? Baca Yasin salah ke? Tak salah. Berhimpun ramai-ramai salah ke? Tak salah. Apa salahnya? Boleh buat lah. Tu contoh lah kata. Dia tidak mahu tadi, buat je. Yasin baca-baca je. Tak boleh. Tak padang kalau gitu. Sebab tu bimbang dia ada benda hak salah. Nanti kalau bacaan Yasin ni tu malam Jumaat ke malam mana-mana pun benda yang benar. Tapi bimbangnya di sana ada juga hal-hal yang tidak betul. Ini kata bimbang. Jadi bimbang boleh ikut begitu saja. Jadi disebut ulama beriman pada cara taklid ini tidak apa? Tidak sah imannya. Beramal secara taklid sah. Tapi beriman secara taklid tidak sah. Bagi mereka yang akil balik. Apa anak budak-budak tak apa lagi.
Budak-budak kan memang dah akal pun dah terbentuk lagi, tu tak apa. Bagi kita yang sudah orang kata akil balik, tak boleh beriman secara taklid. Dikatakan tidak sah imannya. Maknanya kena sekurang-kurangnya berpindah pada tahap yang kedua. Ini iman ilmu. Ini disebut juga ilmu yakin. Ilmu yakin. Ini iman yang berdasarkan dalil-dalil. Yakin dengan ilmu, mana ikut sebab ada sandaran ilmu di sana. Ada hujah-hujahnya, sama ada ilmu ni, dalil-dalil ni daripada nas akal ataupun nas nakal, daripada Quran dan sunnah, ijma' dan qiyas. Tu kena ada gitu. Baru selamat sikit tu. Baru kategori orang apa akil balik. Tu yang akil balik wajib tu. Maka kena cari ilmu lah. Ni antara kita belajar ni, yang kita belajar sebelum ni. Sebab apa? Kita belajar bab tauhid ni nak cari hujah ilmu. Kalau perjalanan sifat 20, apa yang kita bincangkan. Perjalanan lain, cara lain lah ilmunya, supaya kita faham akan perlu pada sifat tawakal tadi, perlu supaya tidak sombong tadi, sebab semuanya milik Allah. Allah tu yang maha kaya. Kita ni hanya yang berhajat pada Tuhan, bersifat iftikar, berhajat. Dalam ayat Quran pun ada sebut kan. Tuhan kata apa? Apa ni ibarat ni? Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu ni berhajat kepada Allah. Wahai manusia, kamu ni berhajat, kamu ni fakir, berhajat pada Allah. Tu. Jadi ada sandaran, ada hujah, ada nasnya. Sama ada akal, sekurang-kurangnya nas akal. Ada sebut bincang sebelum ni. Apa dalil wujud Tuhan? Kena ada dalilnya, kena tahu. Sekurang-kurangnya dalil akal. Dan dalil kita yang kita pelajari kaedah yang dia walik kita, mesti dalil kita bersandar pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah wujud? Sebab baginda Nabi kita Muhammad SAW mengatakan Allah wujud. Allah bersifat demikian-demikian, kata Rasulullah. Maka sebab itu kita percaya Allah bersifat demikian-demikian. Sandaran kita pada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Dan mustahil pada logik akal kita Rasulullah ni seorang pendusta. Mustahil. Macam tu. Cukup kan? Hujah kita dalam Quran, nak tambahan cari kat mana ayat dalam Quran. Senang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah itu Rabb. Rabb ni dengan makna pencipta, pentadbir, pengatur, penyusun segala-galanya kepada alam ini. Ini dalil Tuhan ada, alam ada, dalil Tuhan ada. Tu masuk bab dalil nas lah pula. Allah ni bersifat qudrat, iradat, semua ada ayat Quran juga contohnya. Sekurangnya dengan akal. Tapi berada di sini masih belum selamat. Sekadar kata lepas fardu ain kita. Lepas fardu ain bab ilmu. Tapi bab amal belum tentu. Sebab jika didatangkan pada kita bertemu dengan orang yang lebih pandai berhujah dengan kita, dia pandai putar belik ilmu dia kan. Dia pandai main orang kata. Dia pandai dekor kata orang anu. Di sini kita bimbang, kita tertipu dengan tipu daya dia tadi. Dia pandai berhujah. Kadang-kadang kita bimbang juga, setan mari bisiklah hati kita. Ni pandai kau ni. Bukan orang dah, setan directly bisik pada kita seorang-seorang, mari bisik gitu gini Tuhan. Dia buat kita was-was kan. Contoh macam saya lah penuh kata, tanya tu syurga ni kan hidup selama-lamanya, tak boring ke? Dah tak ada kerja buat pun lah syurga kan. Ya mari taklah jahat bagi tu. Kata berat setan bagi tu. Saya layang lah benda gitu. Duduklah syurga lama-lama, dah tak ada kerja buat pun, tak boring ke? Duduk dunia ni ada kot kerja buat. Di dalam syurga nak buat benda. Jangan layang benda gitu. Jangan layang. Kata setan mari mujuk kita. Tak payah fikirlah. Fikir apa kot benda tak mampu pun akan nak fikir. Hakikat syurga pun tak sampai, macam mana nak fikir halus-halus lagi tentang syurga. Keberadaan syurga sekarang ni sudah ada sebab Rasulullah SAW menziarahinya. Di mana tempat pun tak boleh nak fikir. Jangan dipikir dengan akal lah. Ada kita saya buat seminar matematik tauhid, sebuah satu tempat tu dia tanya, dah syurga ada mana? Ada di planet mana? Betul juga tu. Jangan tanya soalan gitu. Tak padahal akan nak pergi fikir gitu. Jangan tak payah. Jangan dikhayali. Benda yang gaib tu jangan kita nak pakai akal. Tak nampak kita nak mencapainya. Cukup yakinlah apa yang Rasulullah kata. Rasulullah telah pergi, maka ulama kata sepakat syurga telah ada, neraka telah ada. Apatah lagi Nabi Adam salam itu turunnya daripada syurga asalnya. Bila sebut bab syurga ni, ini sebenarnya kampung halaman kita hak asal. Maka jangan seronok sangat di sini. Kata yang dia walik kita, ini tempat buangan.
Ini tempat buangan ni, bumi ni tempat buangan kita. Kan betul Nabi Adam asalnya di syurga, kemudian dibuang ke bumi kan. Jadi amat salah kalau kita seronok dengan tempat buangan ini. Sayang nak duduk sini, nak duduk lama-lama. Sedap ke duduk tempat buangan lama-lama. Kan ada orang sini yang kalau siapa-siapa buat salah kan, hukuman dia dibuang negeri kan, dibuang daerah. Seronok ke dibuang daerah? Tak seronok sikit pun. Ni faham ni, ni tempat buangan kita ni. Jangan seronok duduk sini. Jangan terlalu terikat sini, sedap. Sebab tu lain kali bila orang baca tu takbir raya. Kan sebab tu orang alam Melayu dia takbir raya mendayu, orang Arab tak mendayu. Dia kata supaya tarik feeling. Ingat ke kampung halaman. Jangan ingat kampung halaman ni. Jangan ingat kita kalau kita asal duduk Terengganu sekarang ni, mungkin kampung halaman kita KL contohnya kan. Jangan ingat kampung halaman KL. Ingat kampung halaman asal tu, syurga. Kau tu nak ingat sangatnya. Sebab KL boleh balik pergi bila-bila masa. Syurga belum tentu. Siapa balik tak kita ke syurga? Kita datang dari syurga, tapi buat tak balik kita. Waktu patut kita nangis tu, boleh balik dok syurga, boleh balik dok kampung aku yang itu. Nangis kita patutnya. Bahkan nangis lah kita takbir raya tahun ni. Kita tak zung aja. Tak apa, ingat ke syurga bagus pun. Habis jebek lah kena nangis ingat ke syurga. Boleh balik ke dok syurga. Lepas tu kena hidup betul kita ni. Betul kita dengan Tuhan atas di tempat buangan ini, insya-Allah syurga jaminan kita. Sekadar orang tu mengucap la ilaha illallah, Nabi janji dah syurga. Tapi ada peringkat dia lah, bukan hak awal lah. Tu Tuhan awal sangat syurga kita. Tuhan akan cari sebab. Ainda walik kita pula sebut lagi. Ni semua kontroversi. Bagus tapi sebenarnya biar kita faham boleh. Maknanya jalan ke syurga itu susah. Jalan ke syurga itu senang. Jalan ke neraka yang susah. Kalau kita benar beriman. Ada syarat tu. Ada syarat kalau benar beriman. Kalau benar bertauhid, susah kita masuk neraka. Senang kita masuk syurga. Memang ada hadis sebut kan, jalan ke syurga ni penuh dengan ranjau dan duri, buat kena amal ibadah gini, betul. Tapi ni faham kat mana ni? Faham sebab Tuhan kasih kita. Bila kita betul-betul memahami Tuhan kasih kita, maka bukan senang Tuhan nak biarkan kita masuk neraka. Takkan senang. Kalau kita benar beriman, pertamanya kita akan berurusan dengan Nabi kita Muhammad SAW yang akan beri syafaat pada kita. Ini. Kalau kita ni ahli syurga, jumpa Rasulullah SAW kata, pergi lalu. Senang masuk syurga, pergi selalu. Masuk syurga, ahli syurga, dakhala jannah. Terus ke syurga. Lepas kita ni sudah ditimbang, tak nak pergi dah, memang kena masuk neraka juga, tak padang sahih kok. Depan Rasulullah akan selesaikan urusan kita, akan tolong bantu. Kalau kita benar beriman, benar kasih pada Nabi. Sini syarat dia. Nabi akan tolong, beri syafaatnya. Hatta yang masuk neraka dah, banyak yang Nabi yang masuk daftar neraka, Nabi keluarkan. Yang sudah masuk dalam neraka, Nabi keluarkan. Maknanya dia pendekkan tempohnya dan sebagainya. Ni banyak, bukan mudah Nabi. Kalau kita banyak utang sekalipun, kalau kita benar beriman, benar kasih pada Nabi, Nabi akan tolong selesaikan hutang kita. Panggil orang tadi kita berhutang tu, nak benda supaya muselamatkan umat aku ini, jangan masuk neraka. Nak benda wahai hamba-Ku, wahai umat aku. Orang lain dia kan, nak benda dia hutang kamu sekian. Jangan buat hutang sengaja pula lepas ni. Sengaja tak mau bayar tu salah lah pula. Memang tak mampu bayar. Sengaja tak mau bayar, tu Tuhan tahu niat tu. Inna ma'malu binniat, Tuhan tahu tu. Kalau kita kabur ni, kita bukan tak mau bayar, tapi kesempitan hidup kan. Kalau tidak mau bayar tu cerita lain pula tu. Tapi Nabi akan tolong negotiate, yang kata. Maknanya kata jadi susah jalan ke neraka itu. Ini Tuhan akan cari sebab, cari alasan nak tolong kita. Waktu kita kata nak mati, kita ni mungkin ibadah kurang, ada antara jalannya datang dengan sakit panjangnya. Contohnya, saya tak kata orang sakit panjang tu memang orang banyak dosa pun ni, jangan salah faham dulu. Contohnya kita tak tahu haiwan orang ni sebenarnya. Sebagai contoh, mungkinnya begitu. Kasihnya Tuhan pada kita ni, Tuhan tak akan biar dengan mudah masuk neraka, tak akan biar. Ni kita di atas diutus masa hidup ni. Tengok Firaun. Firaun tu jelas dah lawan Tuhan, mengaku Tuhan, tapi dia bagi tempoh pada Nabi Musa AS 40 tahun untuk berdakwah.
Suruh dakwah lagi 40 tahun. Mana beri peluang lagi untuk beriman. Tapi dia mengucap sini, bila nyawa dihakung dia baru dia nak mengakui Tuhan yang benar. Tapi sebab dia Bani Israel putus dah taubat. Umat Muhammad je sini dah ngucap lagi. Boleh taubat lagi nyawa dihakung umat Muhammad. Tapi umat Nabi lain tidak. Ada yang setahun sebelum mati, ada yang sebulan, ada yang seminggu. Jadi mungkin Firaun tadi sebab bukan umat Muhammad. Kalau umat Muhammad harus selamat. Di sini baru nak sedar. Nyawa duduk sini. Tidak kata. Itu kata kasih Tuhan. Kasih Tuhan pada pula umat Muhammad kita ni. Tuhan bagi ruang tu, peluang tu sampai nyawa duduk sini dah taubat lagi. Dah tahulah. Tak kasih kat mana gitu Tuhan ni. Ni ada atau orang ni Tuhan antara ni kasih Tuhan kita peluang mari belajar gini. Jumpa kat kita akhirnya ada jodoh kita. Jodoh guru dan murid. Mari dengar, mari belajar. Hak asalnya mari jalan je bandar ni. Tapi dengar orang ngajar masjid. Rasa nak mari dengar ni kata. Ada tak? Ada benarnya. Betul tak kau kasih Tuhan kita? Sebab kita tidak tiup tak perasan. Betul lah kau. Betul lah aku dengar orang ngajar. Betul lah aku turun bandar ini. Mana ada betul lah. Tuhan atur tu. Tuhan mengatur setiap sesuatu perbuatan kita, gerakan kita. Ini kata belajarlah bertauhid betul. Talang betul ni zikir pun baru kita akan nampak. Semua Tuhan atur belaka dah. Tuhan susung belaka. Lepas tu nak takut benda. Nak takut apa lagi? Tuhan telah mengatur sebaik-baiknya untuk kita. Allah Maha agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu baru tahu segi ilmu kita cerita dia tu. Tapi boleh lepas tu dia kena pindah pada iman a'yan. Ini a'yan ni mata. Iman yang diperolehi berdasarkan hati selalu muraqabah pada Allah. Hati yang sentiasa dekat dengan Tuhan. Dengan sentiasa berzikir pada Allah, sentiasa ingat pada Allah Taala. Iman rasa, iman a'yan ni iman rasa, rasa pada hati kita. Ada perasaan. Perasaan dibantu Tuhan, perasaan dikasihi Tuhan, perasaan sentiasa dalam kasih sayang Tuhan, dalam perasaan sentiasa bersama dengan Tuhan. Lain lah tu. Kita pun akan rasa lebih lebih kental jiwa kita, lebih semangat kita dalam bergerak di dunia ni. Kita jadi tak takut mana dah. Kalau tahu ni kita masih ragu-ragu. Kita tahu saja, kita tahu Tuhan tu maha kaya. Tapi sekarang ni kita merasai kekasaan Tuhan. Dalam apa kita buat, kita melihat pertolongan Tuhan antaranya. Tuhan mengatur segala sesuatu pergerakan kita. Maka dengan sendiri akan hilang rasa takut kita, rasa bimbang kita. Kalau kita hadang orang, rasa marah kita hilang sebab kita merasai. Di sebalik segala sesuatu yang berlaku itu adalah Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, maha pengatur akan segala sesuatu, yang maha bijaksana, yang maha kaya, maha agung. Jadi kita pun sudah ada rasa. Ni kata ulama, martabat seminima untuk selamat. Kalau sekadar ilmu kita lepas fardu ain ilmu baru. Tapi kita belum lepas fardu ain rasa kita dalam beramal. Jadi kita bimbang bila datang orang pandai berhujah lagi, kita tak lain kata. Contohlah datang orang non-muslim yang memang pendakwah orang kata. Dia tubi kita. Mana Tuhan mu sayang, mu tengok mu hidup susah orang kafir, Tuhan lebih sayang, kaya raya gini. Dia berdalih kan kita kan. Kita pula memang gitu hidup dalam begini, memang susah semua. Jadi betul kau kata mu, tu masalah. Betul kau kata mu, jeng kali kata. Tapi bila kita ada rasa kalau tepi cerita aku mana pun Tuhan sayang aku. Tu hidup miskin ni, Tuhan sayang aku hidup miskin ni. Kalau Tuhan ikut kaya, Tuhan tak sayang aku. Sebab Tuhan tahu aku ni kalau ikut kaya akan jadi sombong, akan jadi gitu, akan jadi gini. Dia tahu, dia akan yakin. Tak apalah, kemiskinan ini membantu aku dalam perjalanan menuju pada Allah Ta'ala. Bila jiwa aku mantap, jiwa aku memang sudah kukuh untuk jadi kaya, pasti Tuhan bagi aku kaya. Dia tak takut lah. Kalau tak boleh tak boleh ikut mana-mana contohnya. Itu sebenarnya. Jadi ini yang nak dicari. Sebab tu kita bagaimana nak mindah ilmu ni di sini, ilmu di sini di akal kepada di sini rasa. Sebab itulah para orang sufi, para ulama kita, para moyang kita, antara Syekh Abdul Malik kita, Tok Pulang Manis kita mengambil kaedah berzikir, diulang-ulang, hantar ke sini.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Disebut dengan mulut, difahami maknanya. Hantau. Faham tu di sini hantau. La ilaha illallah. Allah tu yang berkuasa, aku tidak berkuasa. La ilaha illallah. Allah tu maha kaya, aku tidak kaya. La ilaha illallah. Allah tu maha kaya, aku berhajat pada Tuhan. Dihantar. Kita menghantar dulu dengan jalan zikrullah tadi. Bila sudah masuk, dia maintain duduk sini selamatlah. Ni duduk sini jauh. Hati raja, penasihatnya di sini, ni masalah. Hati raja, penasihat duduk sini. Raja tak betul, penasihat mu duduk jauh. Nanti babah tu. Buat dulu baru seduk. Allah, salah rupanya tadi. Sebab duduk jauh. Sebab raja tak buat molek lagi. Sekarang ni kita baikkan raja tu. Raja jadi raja yang baik. Tak payah nasihat dah lah. Raja baik dah. Tak perlu penasihat yang baik pun tak apa. Penasihat jahat kabur dulu aku mu jahat tu. Ni masalah penasihat baik, raja tu tak baik. Tu masalah dia. Hidup jauh. Ni biar raja ni, kita ni, jiwa kita ni baik. Matematik kan. Dia tak payah mari sini pun tak apa. Ni tak kena mikir dulu, kena beri hujah dulu. Nak beri hujah ni supaya raja boleh terima ni, makan masa kok. Kadang-kadang benda tu benda yang spontan. Tu yang kita terbabah tu. Jadi gini terus kita marah pada orang gini. Tak dang kata. Tak dang cover akal kita. Bila dia raja tu sudah baik, dia otomatik. Dia kira otomatik. Apa jadi? Terus diyakini, terus diingatinya Allah lah di sebalik segala. Sebab hati senantiasa ingat pada Tuhan ni. Allah. Zikir sama dengan Tuhan. Allah. Tak putus. Maka tak putus lah dia dengan Tuhan. Apa saja jadi nampak dari Tuhan. Sentiasa ingat dia pada Tuhan. Ni iman ayang, iman rasa. Sebab hati yang sentiasa muraqabah, dekat dengan Tuhan, berdekat-dekatan dengan Tuhan. Antara macam nak dekat, dia ingat pada Allah. Allah. Kan dekat tu. Ingat di halang hati ni Allah. Biasa bati. Jadi benda-benda tu biar ni dululah Allah. Nak senang nak teh kalau kita orang latah, tu bagus. Ni yang boleh teh lalu. Pertama ni kalau latah benda tak molek. Tapi kalau sebati memang akan latah Allah. Takkan latah benda lain dah. Takkan melatah benda lain. Lepas tu kata Tuhan uji kita dengan sedikit accident kadang-kadangnya. Orang langgar punggung kita, kejut kita. Tu benda mulut kita. Bukan latah coket kata kan. Tu seharap ni. Kata jenis coket tak latah. Kata tu, cikgu apa? Allah Taala latah kita dengan kereta kita di langgar orang contohnya. Benda bunyi mulut kita. Ataupun kita tubik perasaan kita benda dulu. Kita pun tahu, gitu diri aku. Kena tu mari marah dulu sekali. Banyak lagi marah lah ada. Maknanya tak sebati Tuhan dalam jiwa kita. Tapi orang sebati Tuhan, dia tenang. Macam saya sebut contoh sama orang bawa kereta, tu ingatlah cerita tu. Akhirnya kita tekan hong, kita marah. Kemudian kita tak tekan hong, kita marah saja. Kemudian kita tak tekan hong, tak marah, tapi dalam hati kita marah. Kemudian kita tak tekan hong, tak marah, dalam hati pun diam. Itu proses dia. Satu persatu akan lalui sebenarnya. Bagi siapa bersungguh, dia akan lalui satu persatu apa yang saya sebut ni. Kalau dia bawa kereta, gitulah yang akan lalui satu persatu. Setakat ni benar-benar ikut akan ada benda-benda yang sebegitulah keadaan dia. Sama ada tidak satu dua ataupun lompat-lompat, tak tahu. Ada akan mengalami perubahan itu secara tidak sedar, akan berlaku. Yang keempatnya iman haqq. Kalau tadi sebut iman ainul yakin, yang ketiga yang disebut hakul yakin, yang keempat ni. Iman yang diperolehi dari sebab musyahadah, menyaksikan Allah dengan mata hatinya. Ini lebih dalam lagi. Lebih ke dalam. Memang dia sentiasa memandang Allah dalam hatinya. Bukan dia tak zikir pun, dia tak lupa Tuhan. Kalau yang bertiga dia kena zikir Allah, hidup dengan zikir. Yang keempat ni terus jelas pada dia, terserlah pada dia bahawa segalanya hak Allah SWT. Segalanya dalam aturan Allah SWT juga. Segalanya di sebalik segala sesuatu itu adalah Allah. Ini lagi dalam lah, ke dalam terus ke dalam, lagi hebat lah, lagi
Tetap memang terus tak lupa pada Tuhan lah. Pandang mana-mana pun teringat dia pada Allah SWT. Yang kelimanya iman hakikat. Ini iman yang diperolehi daripada keadaan fana, yang lain daripada Allah, dan tiada bersaksi kecuali kepadanya. Yang disebut fana ni orang yang sudah hilang diri, tak sedar benda dah kadangnya. Dia tak sedar apa, sentiasa memandang Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga tahap dia hilang diri dia. Dia tak sedar pun diri dia. Dia tak sedar diri. Sebab tu setengah ulama meletak ada martabat yang keenam. Iman apa tinggi lagi lah, istilah apa, kamalu yakin ke apa istilahnya, nak kabarnya lagi khususiah. Dia sudah bakok yang disebutkan. Kalau ini yang kelima ni fana, yang keenam ni dia bakok, dia sudah mula sedar. Bakok ni mana dia tak lupa Tuhan, tak lupa dunia. Dia sekaligus rentok. Dia tenggelam dalam Tuhan, tapi tidak lupa hal ehwal duniawi dia. Kalau yang lima ni dia lupa terus hal ehwal dunia. Dia hilang lagi tak sedar. Ini sebab tu kalau dalam keadaan yang kelima ni, kalau guru yang hak, dia akan asingkan muridnya. Dia tak biar murid dia jalan dalam masyarakat, sebab banyak timbul fitnah. Dia adalah hal ehwal diri dia tu, menimbulkan fitnah pada orang ramai. Tak salah pada dia, tapi pada orang ramai jadi salah, jadi timbul fitnah. Sebab dia tak nampak benda lain, dia hanya nampak Allah. Bahkan dia lupa pada diri dia. Dia tak nampak pun diri dia. Dia tak nampak. Itu masalah dia. Tak apalah, tu cukup lah kata. Tu cerita orang kata hari. Kita usaha yang nombor 3 dia kata. Tu usaha. Cukup. Allah bagi rezeki ke-4 ke-5 ke-6, tu rezeki tambahan kata. Yang kita nak usaha ya sampai yang nombor 3, biar ada rasa sekurang-kurangnya. Biar ada rasa. Biar seronok kita dengan Tuhan. Sebut Tuhan kok seronok rasa. Al-Quran sebut orang yang beriman itu iza zikrullah wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah, gemetar hatinya dengan takut dan rindu pada Tuhan. Takut kalau dia ada buat salah, rindu bila timbul rasa kasih sangat pada Tuhan. Itu ada sebab-sebab yang Quran sebut tu ada pada kita. Bila baca Quran, kita boleh rasa apa, boleh tersentuh hati kita. Lepas tu kata ayat Walid itu, yang disebut ayat tidak menyentuh Quran melainkan yang suci. Maknanya bukan satunya disebut tidak menyentuh Quran melainkan orang yang berwuduk. Yang kedua, tidak tersentuh hati kita dengan bila baca Quran melainkan orang yang jiwanya bersih. Dia baca ayat Al-Quran, ayat tentang neraka. Setengah kita baca ialah kalau tilawah baca dengan sedap kan, ayat Quran, ayat neraka sekali pun baca dengan sedap lah, tidak ada satu perasaan pun. Tapi orang yang hati tersentuh, dia baca dia akan nangis, dia takut dengan neraka dia. Contoh dia kita lepas sembahyang akan baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, ya selamatkan kami dari azab api neraka. Bila jiwa kita tak hadir, kita tak rasa benda, mitok saja je. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Benda pun tak faham dia kata. Tapi bila faham kau, dia akan sebut sungguh. Kena molek memang ketor tu. Ketor dia sebut. Allah, takut dia kena neraka sebab dia tahu betapa azabnya neraka begini-begini. Dia sebut Allahumma antas salam wa minkas salam. Oh, seronok dia. Sebab rasa Tuhan tu dengan penuh salam kan, keselamatan, kesejahteraan, kasih sayang. Jiwa dia rasa besar, rasa seronok. Bila ada perasaan tu. Ni contoh. Bila baca Fatihah pun sebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Wow, rasa tenggelam dalam kasih sayang Tuhan. Tu sebab jiwa sudah suci, hati sudah bersih, dia akan masuk. Ayat Quran akan beri pengajaran pada kita. Bila kita buat salah datang, bila kita ada permasalahan datang ayat-ayat menegur kita. Bila ada orang kata macam ni, dia pun datang ayat datang. Fasbir ala ma yakulun, maka bersabarlah kamu atas apa yang mereka katakan. Ini ayat Quran Allah Taala sebab itu tadi pesan kepada Nabi. Ada Nabi dikata orang macam-macam, turun ayat tu menasihati Nabi kita Muhammad SAW. Jadi benda yang sama berlaku pada kita. Bila kita diuji, ada orang kata macam-macam, datang ayat meneguri kita hingga padam perasaan kita. Tu naknya jiwa kita dah berhubung kata dengan Al-Quran. Ini hafiz Quran yang sebenarnya. Dan berbagai-bagai lagi lah. Itu contoh-contoh sahaja. Tak semestinya semua begitu. Contoh. Bila ada perasaan tadi. Maka inilah yang kita nak capai dalam perjalanan kita ni. Sekurangnya yang ketiga dia ada rasa. Maka bila Tuhan bagi pada yang keempat, kelima, keenam, itu kata markah bonus lah. Bonus perjalanan kita.
Allah alam, situ dulu untuk hari ni. Buka pada persoalan anda kata ada. Ya. Yang maksud saya adalah bila boleh sampai ilmu, kita lepas bahagian fardu ain ilmu, belum lepas fardu ain praktikal, amali tak lepas lagi. Banyak kita hari ni ramai kita meyakini sudut ilmu Allah itu memberi rezeki, dari segi praktikal tidak. Lepas tu kita keluar kesoy, tak ada duit kan. Ya, bila kerja contohnya kena buang kerja, kena kita pun jiwa tu memperontok, tak seronok jiwa kita. Takut tadi sebab segi praktikal kita belum. Tu sebenarnya segi praktikal tak lepas. Segi ilmu cakap boleh sarah kata, kata boleh sarah kata, tapi tak lepas ilmu. Apa tak lepas praktikal. Itu kita bimbanglah di sisi Allah Taala, tak lepas lagi lah. Itu kata ulama Ahlussunnah tak lepas sebab tak praktikal. Apa makna fardu ain praktikal tak lepas. Fardu ain ilmu lepas, fardu ain akal. Sebab tu dia kena ke dalam. Sebab tu disebut dalam mengucap syahadah pun, kita bersaksi pertama dengan ilmu, yang kedua bersaksi dengan rasa, yang ketiga bersaksi dengan syahadah, dengan pandangan. Asyhadu, aku bersaksi. Saksi apa? Kalau tidak ada ilmu, tidak ada saksi. Tak tahu pun orang aksiden. Kita nak ngaku kita jadi saksi pada aksiden, tak tahu apa benda pun mana boleh. Sekurangnya kena ada ilmu. Aku bersaksi, dengar orang aksiden tadi, dengar cerita. Boleh dah khabar balik kan, boleh cerita balik. Tapi tak sah sebab tak tengok sendiri. Dia kena tengok pula. Tu baru sah kata. Itu saksi. Ilmu, rasa. Tapi rasa sudah cukup kuat kata, merasainya. Itu nak sekurangnya rasa, baru dia takkan lari dah, dia tidak akan tergugak dah. Tak tergugak dah. Tadi kita bimbang pada ilmu ilmu tadi tu, benda-benda disebut memanglah kalau betul belajar dah lepas dah fardu ainnya. Tapi kadang-kadang boleh datang orang yang lebih hebat berhujah, rupanya tak lepas juga pada ain kita. Kita ingat lepas dah atas skimanya. Bila orang pandai berhujah gini goyang itu, kita pun tergugak tu. Tapi bila ada rasa, kita akan gugak dah. Sebab bila orang pandai main akal kan, dia masih dia akal. Tak ada nak cari Tuhan dengan akal, mana sampai. Tak sampai. Sebab itu kata terbatas, mana syurga, mana neraka. Bakal akal, habisnya kata yakin sudah ada. Baik hidup dalam rasa, yakin ada. Macam orang pergi ke ni, orang pergi ke Raudah, di Masjid Nabi kan, Masjid Nabawi. Rasulullah sebut sini taman syurga Tuhan. Tengok dengan ilmu, tengok masjid tiang aja. Ilmu mana taman syurganya. Tapi bila kau buka rasa dia, setengah orang Tuhan beri rasa duduk dalam syurga. Confirm kata ni syurga kata, taman syurga. Tu kita nak biar confirm beri rasa. Tengok macam tiang aja. Sama je macam kat lain tempatnya. Apa specialnya? Beza apa? Kapet hijau dah. Kapet hijau ni ke kapet lain dah. Hijau gitu. Itu bezanya. Tapi tak jelas lagi kata. Kadang dia mungkin ada orang tak percaya pula, betul kata Nabi. Dia kata gitu pula. Mana ada ni dunia kan. Itu contohnya. Tapi bila siapa rasa, dia tak kata pada akal dah. Kalau pakai ilmu saja tadi dia masih duduk atas logik. Tu kita takutnya. Hidup pakai logik lagi kadang-kadang. Pakai logik, nak faham atas logik lagi semata-mata. Itu bahaya. Maka kena pindah pada rasa. Bila ada rasa, insya-Allah terpelihara dah. Macam pernah bila saya buat motivasi tu, tanya budak-budak sekolah apa dalil wujud Tuhan. Bila yang jawab begini, yang lain pakai kaedah yang kita belajar ni, bila kita serang pula kata benar tak Tuhan ada, benar tak, adakah kamu boleh melihat Allah mencipta alam ini, ramai yang mula tergugak. Tapi ada seorang budak dia jawab, kita tak nak jawab dengan ilmu, tapi kata dia rela mati dengan pengakuan bahawa Tuhan itu wujud. Hidup tak hayang tu, hidup tak rasa. Sebab tu dia rela tahu nyawa dia kata. Kalau kita tak tahu ilmu ni, tak rela tahu nyawa dia. Sebab kita kita masih nak bah. Orang ni tak bah dah, dia tak cakap banyak. Dia tak rasa dia cukup. Allah ada. Bukti mana? Aku merasainya.
Nak saya cakap bahan ilmu tu. Ini para sahabat mana ada bincang sebab tu para sahabat tak belajar sifat dulu. Bila wujud kena makhluk ni sebab sahabat tu lompat pada ilmu ayang. Iman ayang tu merasai kewujudan Tuhan. Kebersamaan Tuhan sebab tu mengucap je mereka masyadah terus macam Bilal bin Rabah. Bukan lama masuk Islam, dia azab, disiksa ahadun ahad, ahad. Meyakini perkataan disebut tu Allah tu esa. Allah yang kaya yang mengatur segala-galanya. Allah tu yang berkuasa atas batu dan sebagainya. Allah yang mengatur semua ni, bukan yang lain. Tuhan ni. Lepas tu dia boleh tahan batu yang besar. Bukan tahan dengan ilmu pakai akal saja. Yang besar batu. Penyek mati dulu kata. Kita tu kalau kita duduk atas akal gitu lah. Tidak orang nak pergi. Dia duduk atas rasa ni. Hubungan hati dengan Tuhan tu kuat. Allah. Ahadun ahad. Ahad. Disebut. Dia hubung hati kan. Dia sebut mulut lisan tu untuk menzahirkan saja. Tapi hati tu berhubung dengan Tuhan. Itu dia beri kekuatan yang luar biasa. Ni itulah hidup kita. Sebab tu kita latih zikir tu Allah biasa bati. Bila sebati dia akan keluar ni. Dia akan keluar rasa tu. Kita menyuci juga tu dengan Allah. Kita menyuci dalam ni, cuci. Kita banyak sangat ingat hak lain. Ada sikit-sikit ingat lain. Sikit-sikit ingat yang lain. Ada gini ingat orang ni, ada gini ingat orang ni. Sakit ingat doktor. Kalau lapar, ingat tokek kedai. Ada semua orang lain. Kita ingat Tuhan dulu. Sedangkan itu hanya alat sahaja. Ini nak betul dengan Tuhan. Allah. Bulat dengan Tuhan sebati. Yang lain tu hanya alat. Di situ selamatlah. Bila semua ni alat saja selamat. Bagus selamat kita daripada syirik. Dia tak gantung daripada yang lain. Walaupun dia ambil, dia tak akan salah. Kita hari ni makan ubat, tapi kita gantung ubat tu masalah. Kita tahu Allah yang menyembuhkan, tapi dalam praktikal kita banyak bergantung pada ubat. Kita banyak bergantung. Macam kita tak ada ubat kok, mati lah lepas ni tak ada ubat. Dia gitu kita fahamnya. Tak ada obat seminggu macam putus obat 2-3 hari kan. Kita pun memang mati dah aku lepas ni. Macam kata dia nak nyawa katanya. Sesak nafas lalu kata. Sebab kita gantung pada obat, tak gantung pada Tuhan. Tu contohlah tu. Tapi bila kita gantung pada Tuhan, yalah bukan tidak mahu ambil obat. Obat yalah ada sebab-sebab tertentu jadi obat tu putus berkalang. Gini. Kita ada Tuhan. Kita tak sesak nafas. Bahkan kita boleh kata kalau mati pun kita pasrah, kita terima. Ini kebaikan. Nak jadi asbab aku mati ni awak kata. Asbab aku mati terputus berkalang. Itu asbab sahaja. Yang menghendaki mati sebenarnya Allah Ta'ala. Maka ia kebaikan untuk aku. Sebab Allah Ta'ala kematian itu bertemu dengan Tuhan. Kematian itu pemutus segala permasalahan di dunia ini. Tuhan itu mengembalikan aku daripada daerah buangan ini, masuk kembali kepada kampung halamanku yang asal. Semakin dekat dengan kampung halaman kata. Dia mikir gitulah. Lepas tu dia rasa seronok. Jadi kuranglah takutnya. Lama-lama dia latih sungguh, hilang takut kita kepada kematian. Hilang takut mati. Latih lagi hingga tadi ya. Dia nak jadi para syuhada lah. Nak mati awal. Sebab nak jumpa dengan Tuhan. Sebab tak sabar rindu dan kasih daripada Tuhan. Sebab tu macam sahabat Hanzalah baru kahwin pun terus dengar panggilan jak terus turun kan. Sebab cinta dia pada Tuhan tu melampaui, melebihi cinta pada isterinya yang baru dikahwini. Ada sahabat tu nak makan kamu bau wangian syurga, tinggal kamu nak makan dah asal dia bau wangian syurga. Orang yang tunggu dah tu. Sebab rindu nak balik alam sana. Bangun lalu tinggal beli. Kalau kita kat makan kau dulu sekejap dah. Buat bekalan ayah cukup gitu. Ini sebelah bila ada rasa. Rasa dulu. Ada orang macam-macam hal lah. Ada orang tu buka pandangan mata hati, terdengar ke kata buka pendengaran dan sebagainya. Itu hal ehwal. Kita biar hadir tadi hak minimal tu, yang ketiga tu. Itu perjalanan kita. Ada nombor 2 saja yang kita buat ni hanya bagi nombor 2, maka kena dipindah dengan zikir. Lepas tu kita kena balik beramal. Ya balik beramal, tanam la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiada yang berkuasa melainkan Allah yang berkuasa. Kita tengok benda-benda semua tidak ada kuasa, semua sama macam aku. Yang berkuasa Allah. Bila yang berkuasa itu hanya Allah, apa kita nak bergantung pada yang lainnya? Bergantunglah pada Allah. Waktu kita boleh bertawakal tu. Tiada yang boleh melukakan kita, tiada yang boleh memudaratkan kita melainkan Allah. Tak apa nak dia takut pada yang lainnya. Hatta pada binatang, hatta pada orang sekalipun. Kalau Allah kata mudarat, mudaratlah. Kalau Allah kata sakit, sakitlah. Kalau Allah kata tak mudarat, tak sakit, tak sakitlah.
Hatta pada gangguan jin sekali contohnya. Nak takut apa pada jin? Jin boleh buat apa? Hatta pada gangguan sihir sekali pun. Kalau Allah kata berkesan sihir, baru berkesan. Bukan sihir itu yang hebat. Jangan kata tak berkesan, tak berkesan. Tapi bila kita kena sihir, kita ambil wasilah perjalanan syariat ini berobat. Itu je. Ambil jalan syariat yang diajar oleh Allah SWT kat manusia baginda Nabi kita Muhammad SAW. Itu sahaja. Itu nak kena ada rasa tu. Beramallah sungguh-sungguh. Beramal sungguh-sungguh. Barang siapa bersungguh, manjada wajada, dia akan dapat. Barang siapa bersungguh, dia akan dapat. Dia akan baru kita benar-benar memahami apa yang kita bincangkan. Kalau ilmu tu hidup sini, kita tak faham lagi. Dia faham di sini. Bila faham, bila faham betul, dia akan menghasilkan adab, menghasilkan akhlak. Tu baru betul. Ia sebab keluar buah. Ni baru bunga sini ni. Bila dalam hidup kita tu, tu baru buah. Kita orang kata, kita diam, tak jawab balik. Tu buah tu. Sebab apa? Dalam dia ada bunga tu. Bunga sabar contohnya. Tidak jawab. Asal pada ilmu tadi. Ilmu tahu dah sabar, kena sabar semuanya. Allah semua di belakang ni, Allah semua di belakang ni. Itu ilmu. Ditanam. Ia pun bunga dalam. Sabar tu masuk dalam, masuk. Bila jadi benda dia, ia sabar. Itulah. Itulah buah dia. Itu yang ada nilainya. Itulah baru sebenar mencapai. Dia akan hasil buah. Akan panggil hal ehwa, kata akan ada hal ehwa. Akhlak dia akan keluar, adabnya akan keluar. Adab kita dengan mak ayah kita, dengan guru kita, dengan apa? Anak-anak, dengan orang tua pada kita, dia akan ada benda tu akan keluar. Sebab sudah masuk benda yang ada dalam dada kita. Bukan sekadar ada dalam akal kita. Maka kena pindahlah kita di situ, ya. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi lepas ni, ya, boleh bersama. Jadi mana yang masih ada masa, boleh bersama kita beramal sedikit bersama-sama. Yang paling penting mana kita beramal sendirian di rumah, kita boleh buat lama-lama lagi, banyak-banyak lagi. Di sini ni sebagai pemangkin sahaja. Nak panggil mengecah pun tidak juga. Boleh nak panggil mengecah pun. Okey, pejamkan mata, tenangkan fikiran, tarik nafas daripada nufus kita, dua jari daripada pusat naik ke hubung-hubung kita, tahan dan kembalikan ke pusat, ke nufus kita. Sudah buat nafas, tarik nafas 3 kali, terus ingat pada Allah dalam hati. Allah, 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 Allah. Terus berzikir dalam hati dengan zikir Allah, 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 Allah. Hubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, 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 Allah. Cuba rasai kasih sayang Tuhan yang mengalir dalam setiap nafas kita, di dalam setiap degupan jantung kita, di dalam setiap fikiran kita, setiap pendengaran kita. Di sanalah kasih sayang Allah terzahirnya. Allah, 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 Allah. Rasakan diri kita, sebab banyaknya lupa kita pada Tuhan, banyaknya mengeluh kita pada Tuhan, banyaknya kita jauh dari Tuhan, banyaknya kita main-main dalam ibadah kita. Rasa bersalah pada Tuhan. Kita banyak lalai daripada ingat pada Allah, sedangkan Allah tidak pernah lalai pun dari ingat kepada kita. Sambil hati terus ingat pada Allah, kita rasa kita bersalah, sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tenggelamkan kita dalam lautan dosa yang banyak, dosa syirik kita pada Allah. Kerana kita banyak mendakwa hak Allah adalah hak kita. Kita rasa kita yang pandai mendengar, kita rasa kita yang pandai melihat, kita rasa kita yang bijak, kita rasa kita yang boleh hidup sendiri. Kadang kita banyak bergantung kepada yang lain daripada Allah.
tenggelamkan diri kita dalam lautan dosa tadi. Tak mahulah keampunan Tuhan dari lubuk hati kita. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Sebaiknya kita ingat dosa kita istighfar. Ingat dosa kita satu, kita istighfar. Astaghfirullah. 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 Ya Allah. Astaghfirullah. Ingat kita pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hadirkan hati kita di hadapan makam baginda di Masjid Nabawi. Rasa berhadapan dengan Nabi, tanam rasa rindu pada Nabi, tanam rasa kasih pada Nabi, tanam rasa berterima kasih pada Nabi di atas segala pengorbanan baginda. Timbulkan rasa kasih pada Nabi yang banyak berjasa kepada kita. Sebab atas jasa baginda lah kita mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala jerih payah baginda, segala darah yang menitis, segala peluh yang menitis, Nabi sanggup korbankan segala-galanya untuk kita. Bagaimana kita tak rasa cinta dan kasih pada Nabi? Rasa cinta dan kasih pada Nabi, kita berselawat pada Nabi sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala Sayyidina Allahumma salli ala Sayyidina Barik. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. Tumpu pada hati, ya, fokus pada hati. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah, la ilaha 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 illallah,
لا إله إلا الله 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 Allah. Dalam hati ya, hidupkan hati ya, dalam hati Allah 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 Allah. Sebut sekecang-kencangnya, sekuat-kuatnya dalam hati kita, sebanyak-banyaknya. Allah 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 Allah. Biar sebolehnya setiap degupan jantung kita dengan menyebut Allah 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 Allah. Allah. Lagi sakit lagi bagus. Memang akan terasa sakit pada jantung kita. Sebab dia menyuci itu sakit. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqi alaihi ya alaina muta'ala namasa insyaallah. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Ilahi anta maqsudi wa ridaka. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi. Atini mahabbataka wa maghfirataka. Amantu billahi wa ma qala Allah, amantu bi rasulih ma qala rasul. Ila Nabi Tuhan Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila arwah awliya Allah wa khususan ala ahli Sya'udul Malik Waliduna Muslimi muslimah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Allahumma asina kibatana fil umuri kulliha wa ajirna min syurrina wa azabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusani alaina bi dhunubina ma la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbu 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta radina 'anna wa khtim bis salihati a'malana wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya mukallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa li walidayna wa li masyayikhina wa li jaddatina wa li azwajina wa li zurriyyatina wa li qaribina wa li jiranina wa liman ahsana ilayna
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا. والله أعلم بالله توفيق وهداية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.